Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam semua. Kita tak ramai malam ni. Ada dalam, termasuk saya dalam 5 orang. Jadi kita mulakan, jam pun dah 8 minit. Jadi malam ni topik kita adalah, kita akan masuk 2 hari, iaitu malam ni dan malam besok. Kita akan memahami berkaitan dengan jenis artikel. Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi saya nak bawa 5 yang secara kekerapan atau banyaknya 5 ni lah. Dan malam ni kita akan cover 2 dan 3 adalah esok. Yang 2 malam ni adalah untuk artikel jenis penyelidikan dan juga dalam konteks kajian literatur ataupun literature review. So kita akan go through 2 ni, and besok kita akan cover lagi 3, iaitu artikel jenis berbentuk conceptual, general review dan juga short communication. Jadi saya harap dengan dapat mengenali jenis artikel ni, kita dapat tahulah jurnal apa yang sesuai untuk kita. Jadi kita dah cover tips hari tu. Jadi bila kita dah plan ataupun cadang untuk submit artikel jurnal, kita kena tahu jurnal tu boleh terima jenis artikel apa. Jadi jangan anggap bila kita buat satu jenis artikel tu, semua publisher ataupun jurnal tersebut boleh menerima. Jadi sebab tu penting untuk kita siasat jurnal tu dari segi penerimaan, dia boleh secara kerap ataupun pernah menerbitkan jenis-jenis artikel ni. Jadi kita bagi 2 yang basically paling banyak lah. Paling banyak diterima oleh publisher adalah artikel berbentuk penyelidikan dan juga artikel dalam bentuk kajian literatur. Jadi kita akan cuba go through secara detail. Jika ada soalan nak tanya, boleh tanya dekat bahagian chat, nanti saya respon. Kita pergi yang pertama adalah artikel jenis penyelidikan. Artikel jenis penyelidikan dalam erti kata lain, itu yang kita biasa faham adalah jenis artikel inilah. Jadi dalam sebuah penulisan artikel kena ada introduction. Kita pun dah cover hari tu macam mana nak tulis dalam bab 1, dalam pengenalan, berapa banyak paragraf, apa yang kita nak kena tulis. So kita dah bincangkan. So kita agak mudah untuk faham, dan kita pun dah cover 150 tip and tricks. So kita pun dah tahu apa yang diperlukan oleh publisher. So malam ni kita nak mendalami lagi, asas dah ada, kita nak mendalami lagi, iaitu artikel penyelidikan yang basically macam biasalah, kalau ikutkan dari awal, ada title, ada nama kita, affiliation, kemudian ada abstract, kemudian ada keyword. Ini yang front door. Dari segi outline, kita ada introduction, kemudian ada literature review, ada methodology, ada finding, kemudian ada discussion and conclusion. Jadi semua bahagian ada. Jadi secara basicnya artikel jenis penyelidikan ni kebanyakan kita, kalau kita start nak menulis artikel, biasanya jenis artikel ni lah kita akan mula menulis. Jadi artikel penyelidikan ni bila kata ada data, kalau dalam pengajian PhD ataupun master, kita akan boleh gunakan data yang ada bermula daripada pilot study lagi. Jadi kita kalau dah ada data pilot, so kita dah boleh menghasilkan artikel berbentuk penyelidikan. Artikel bentuk penyelidikan ni adalah data yang kita kumpul. Sama ada gunakan interview, observation ke, dokumen ke, ataupun soal sidik, yang mana data itu nanti kemudian kita analisis sehingga menemukan dapatan. Jadi yang itu kita boleh menulis artikel berbentuk artikel penyelidikan. Jadi artikel penyelidikan mesti ada data. Berbeza dengan jenis-jenis artikel yang lain. Sebab tu saya katakan artikel penyelidikan ni merupakan artikel yang paling banyak. Katakanlah saya ni chief editor. So kalau chief editor, saya akan terbitkan dalam satu keluaran tu adalah 12 artikel. Jadi kebanyakan artikel saya adalah berbentuk artikel penyelidikan. Boleh saya katakan mungkin 9 atau 10 artikel keluaran saya adalah jenis artikel penyelidikan. Itu yang paling tinggilah. Sebab tu kita mulakan dengan artikel penyelidikan. Sedikit background tentang artikel penyelidikan, juga dipanggil sebagai jenis penyelidikan original, adalah kajian penuh atau lengkap dalam sebuah penyelidikan. Artikel ni macam biasa saya sebutkan tadi, ada tajuk, abstrak, kata kunci, pengenalan, literature, method, analisis, jabatan, perbincangan, kesimpulan, rujukan dan lampiran. Mana-mana yang bersesuaian dalam aktiviti penyelidikan boleh dimasukkan dalam artikel sebagai bahan tersumber penulisan utama atau sokongan. Jadi jelaslah, basic dia inilah. Benda yang komponen yang biasa. Dalam sebuah tesis pun macam ni. Dalam research grant pun macam ni. Jadi outline tu dah biasa.
Okey, kita akan membincangkan beberapa contoh untuk peringkat pengenalan ni. Bagaimana untuk mengenali dan lebih faham kenapa publisher suka dengan artikel berbentuk penyelidikan ini. Jadi kalau kita berbicara tentang indeks Web of Science atau Scopus, memang jenis artikel penyelidikan inilah yang paling banyak diterima dan banyaknya jurnal boleh terima jenis artikel penyelidikan, dan kebanyakan jurnal yang boleh menerima artikel penyelidikan ni memang ada orang kata impact factor dan side score yang tinggi dan Q yang tinggi juga. Contohnya macam paper ni. Ni contoh paper saya sendiri yang mana paper ni berindeks Web of Science untuk Science Citation Index dan juga Social Science Citation Index kategori core collection. So kemudian dia dapat Scopus Index juga dan Q1. Okay. Okay, contoh artikel ni. Artikel ni nama jurnal dia adalah International Journal of Automotive Technology. Kita tak nak bicara tentang konten. Kita nak cerita macam mana kita boleh tahu kaedah yang baik dalam menulis artikel jenis penyelidikan. Jadi tajuk kat sini macam ikut tips, kita kena merujuk kepada jurnal ini. Jadi kalau saya nak hantar ataupun you all nak hantar kat jurnal ni, International Journal of Automotive Technology, kita kena siasat 2 tahun. Dekat situ macam mana rupa tajuk dia. Kalau boleh kita kena pastikan kita memenuhi standard di jurnal itu supaya tajuk kita tidaklah obvious berbeza dengan tajuk yang pernah terbit di situ. Begitu juga dari segi bilangan authors, begitu juga dengan abstract. Jadi kita kena pastikan bahawa abstract kita sama dengan standard abstract terbit di sana. Jadi cara yang terbaik adalah gunakan CPR, copy, paste, replace. Ambil je yang terbaru, yang 2022, abstract yang almost similar dengan topik kita. Ambil abstract tu dan kita akan copy and paste. Dan kita akan replace dengan content kita. Itu cara yang terbaik untuk kita mulakan atau good start untuk dapatkan satu abstract yang standard. Begitu juga dengan keyword, pastikan keyword kita fully utilized. Kalau dia benarkan 9, gunalah 9 keyword. Pastikan keyword kita bertepatan dengan tajuk. Pastikan keyword kita match dengan nama jurnal atau scope of journal. Okey, ini yang saya nak tunjuk. Okey, ini yang kita kena tahu bahawa publisher suka visual. Jadi aspek yang kita attach ataupun kita masukkan table. Okey, kalau macam ni, kalau you tengok table ni, kebanyakan table ni adalah summary table. So contohnya ada beberapa konstruk dan apa konstruk-konstruk itu dan siapa scholar dia. Okey, begitu juga dengan table untuk masukkan result ataupun finding. Jadi di sini kalau tengok ada 8 table. And paper ni nak masuk dekat jurnal ni, dia suka sangat table. Jadi kita kalau boleh kena masukkan table. Kebetulan kita dah siasat dah jurnal tu. Memang confirm jurnal ni memang suka banyak table. Jadi contoh di sini saya menggunakan 8 table atau memasukkan 8 table dalam penulisan. Okay, figure. Ada 4 figure. Jadi itulah take note kita lah. Nak hantar jurnal yang jenis penyelidikan ni memang confirm, memang based on data, ada analisis dan ada result. So kalau nak hantar jurnal yang ada Q1 yang berindeks Web of Science dan Scopus ni, lagi-lagi ialah Q1 ni, jadi kita perlukan banyakkan orang kata visual dari segi jadual dan juga rajah. Okey, kita bukan nak bincang tentang bidang, kat sini nak tunjukkan proof bahawa kalau kita nak menulis artikel penyelidikan, pertimbangkan untuk banyakkan summary dalam table. Begitu juga output dalam penyelidikan itu kita terjemahkan dalam bentuk visual. Sama ada table or figure ataupun visual lain-lain, infografik dan sebagainya. Okey, jadi saya ada pengalaman yang mana artikel ni berbentuk penyelidikan. Asalnya saya nak hantar satu artikel. Jadi kadang-kadang kita ada niat atau motif kalau kita nak terbitkan artikel, kita nak sampaikan kita punya ilmu ataupun idea. Jadi konsep saya di sini ataupun idea saya di sini adalah untuk mengintegratekan ilmu dalam bidang kejuruteraan iaitu engineering dan juga perakaunan. Jadi memang tak banyak bidang engineering dan perakaunan tu digabungkan, disynergizekan menjadi satu artikel. Jadi saya nak menjadi sebahagian penyumbang atau researcher yang dapat menyumbang artikel jurnal dengan mengkawinkan engineering dan accounting tu. Jadi hasrat saya terkubur. Yang mana bila saya hantar artikel jurnal itu, dia minta untuk saya split daripada satu artikel menjadi 2 artikel. Inilah pengalaman dia. Okey, jurnal ni terbit dekat Taylor & Francis. Okey. Journal of Industrial and Production Engineering. Artikel ni terbit pada 2016. Okey, memang jurnal ni lah saya hantar. Tetapi
Akhirnya dia minta, lepas dia respon saya punya artikel tu, dia minta respon jadikan 2 artikel. Jadi ni artikel pertama, ni artikel kedua. Kalau kita tengok kat sini, volume 33 nombor 4. Yang ni pun volume 33 nombor 4. Maksudnya volume yang sama. Nombor yang sama, page dia berbeza. Ini 215, yang ini 271. Berbeza muka surat tetapi jurnal yang sama, volume yang sama, isu yang sama. Tapi itulah saya gagallah untuk menyatukan mereka. So yang ni untuk tajuk The Development of Strategy Balance Scorecard Tool for Malaysia Automotive Industry ini lebih sesuai kepada management accounting. Bidang ni adalah management accounting. Dan bidang ini adalah bidang dalam bidang engineering. Lean Six Sigma Performance Improvement Tool ni lebih sesuai dalam bidang engineering. Jadi ini engineering, ini accounting. Saya gagallah untuk kawinkan dia dalam satu artikel, tetapi pada mulanya macam okay lah, dapatlah 2 artikel kan, positif lah. Dapat 2 artikel tapi ada kelemahan. Kat sini yang saya nak kongsikan bahawa jurnal yang engineering ni sesuai lah, nama pun Journal of Industrial and Production Engineering. So jurnal ni banyak citation, tapi malangnya jurnal ni kurang dapat citation. Sikit, memang sikit. Jurnal ni kurang dapat citation. Mungkin logik dia, mana ada expert dalam bidang accounting nak submit atau nak cari jurnal daripada Industrial and Production Engineering. Itu kelemahan yang ketara lah. So kita kadang-kadang bila kita nak menulis artikel ni, make sure topik kita, bidang kita, keyword kita, title kita memanglah sesuatu yang sedang dicari semasa. Jadi kalau topik ni memang strategic balance scorecard ni dah slow-slow, dia tak adalah orang kata topik yang sekarang ni orang tengok betul-betul balance scorecard ni kurang dah. Jadi dia tak sama dengan awal-awal tahun 2000-an, 2010 tu, time tu tengah laju kan. Jadi artikel ni pula terbit kat bidang engineering, lagilah slow. Tu impact dia. Ada positif dia, ada negatif dia. Positif dapat 2 lah dari segi kuantiti. Idea tak dapat digabungkan. Citation pun yang ni slow, yang sana okey lah. Okey. Kita pergi artikel yang seterusnya adalah artikel penyelidikan, iaitu proses penyelidikan. Ada artikel yang terbit melalui proses penyelidikan. Maksud dia tadi yang 2 tu, yang ni pakai real data. Yang ni guna real data. Yang pertama tadi pun guna real data. Maksud data sebenar lah. Okey, kita nak tengok kajian yang tidak menggunakan data yang sebenar, iaitu menggunakan kita panggil proses dalam penyelidikan. Artikel penyelidikan dalam proses. Contohnya artikel ni. Kalau kita tengok tajuk ni, Sustainable Manufacturing Practice in Malaysia Automotive Industry. So kita gunakan salah satu, masuk je di sini kalau saya nak perjelaskan, Confirmatory Factor Analysis atau CFA itu adalah proses yang pertama yang kita buat untuk, atau proses pertama yang kita buat bila kita dapat data. Dapat je data yang sebenar, first step adalah buat CFA. Dan CFA bukanlah finding mana-mana objektif. CFA bukan finding untuk mana-mana objektif kajian. CFA merupakan satu proses yang nak extend validity untuk pastikan bahawa item itu solid untuk dikaji, untuk menguji relationship ataupun effects. Okey, dia adalah satu proses dalam penyelidikan yang mana bila kita dapat data, kita nak make sure data ni fit atau tidak untuk menguji kesan langsung dan kesan tidak langsung tu, saya laksanakan CFA. Jadi CFA tu jatuh dekat proses. Sebab tu saya tulis kat sini, bagaimana kita dapat menerbitkan artikel penyelidikan melalui proses saja. Bukan mana-mana finding atau mana-mana dapatan yang dikhususkan untuk mana-mana objektif mahupun hipotesis. Okay, jadi paper ni lah, Sustainable Manufacturing Practice, Malaysia Automotive Industry, Confirmatory Factor Analysis. Ini sama macam yang pertama tadi, International Journal Automotive Technology. Yang ni adalah Springer, yang tu pun Springer. Yang tadi artikel kembar tadi tu, itu dekat Taylor and Francis. Okay, jadi kita dah jelas paper dalam bentuk, nanti kalau ada masa kan, kita akan buka bedah artikel lah. Ataupun kita selesai dululah nak faham dulu perbezaan antara artikel dalam bentuk penyelidikan dan artikel berbentuk literature review. Selepas ni ada soalan, kalau nak tanya boleh terus tanya. Okey, sekarang kita masuk artikel yang kedua adalah berbentuk literature. Okey, literature review ni bahasa paling mudah adalah teknik. Dia adalah teknik. Okey. Basically dalam penulisan literature review ni ada teknik dengan tak ada teknik. Kalau lawan dia, kalau tak ada teknik, nama dia general review.
Nama dia general review. Itu tak ada teknik. Okay, yang ni ada teknik. Jadi untuk yang general review kita cover besok. Untuk hari ni kita nak cover yang ada teknik. Jadi artikel jenis kajian literatur ni adalah kajian dalam bentuk literature yang tiada data. Dia kategori tanpa data. Bermaksud dia sampai kat mana tahu? Sampai dekat method je. Method pun jenis pre-method je. Method yang light atau yang soft saja. Okay, jadi kita tak mengumpul data, maksudnya tak perlu interview, tak perlu hantar questionnaire, tak perlu observe, tak perlu. So ni paper berbentuk kajian literature, main dia memang sumbangan dia dekat literature. Tetapi dia ada teknik. Bila ada teknik dia ada method. Okay. Contoh method nanti, contoh method SLR. Kan? Tu method lah tu. Okay. Jadi tak ada data analisis penyelidikan sebenar. Artikel ni perlu ada tajuk, macam biasa ada tajuk, abstrak, kata kunci, pengenalan, kajian literatur, metodologi, perbincangan, kesimpulan, rujukan. Menarik di sini, dia ada metodologi, dia ada perbincangan. Sama seperti artikel penyelidikan. Tetapi dia tidak mengumpul data sebenar. Method macam SLR, method SLR. So bila dia buat SLR, bila buat systematic review, dia nak akan bincang. Sebab dia melalui proses sintesis tu, dia dapat satu output. Iaitu output setelah sintesis tu. Dia rumuskan. Itulah perbincangan. Jadi SLR memang diperlukan dalam outline, memang kena letak discussion. Discussion hasil selepas kita review. Kajian literatur perlu terperinci, boleh diperkemaskan dengan rajah serta jadual. Ini pun sama. Kategori artikel berbentuk literature ni banyak sekali jadual dan rajah. Dan juga sama seperti artikel dalam bentuk penyelidikan, kita boleh gunakan appendix. Okay. Mana-mana yang bersesuaian, selain daripada SLR, ada banyak lagi teknik. Contohnya meta-analisis, bibliometrik artikel. So, kategori yang ada teknik, dia jatuh artikel berbentuk kajian literatur. Tapi bergantung, ada setengah publisher mengkategorikan bahawa paper dalam bentuk bibliometrik tu adalah research artikel atau original artikel. Tapi kalau tanya saya, sebab konsep dia kat sini, dia review document. So, bila review dokumen, dia tidak melibatkan data primary atau data secondary yang perlu rigorous analysis. Jadi kat situ boleh jatuh dalam kumpulan artikel literature review dengan ada satu teknik. Lagi-lagi teknik yang systematic. Okay. Dalam kajian literatur antaranya adalah systematic literature review, scoping review, review on analysis, comprehensive review dan mungkin ada nama-nama lain. Okay. Alright, kita nak pergi yang pertama ni artikel penyelidikan dalam bentuk systematic literature review. Okey, kita tengok sikit. Mungkin ada yang kat sini mungkin pernah dengar SLR, okey, dan mungkin dah pernah menulis artikel. Kita nak refresh lah bahawa salah satu contoh paper berbentuk literature adalah teknik dan salah satu dia adalah SLR. Okey, ini kita ambil satu contoh yang kita cuba nak tengok kan bagaimana penghasilan dalam satu-satu artikel berbentuk SLR. Systematic Literature Review dengan menggunakan Prisma 2009. Ini salah satulah bila kita buat paper SLR, orang akan tanya, you ikut siapa? Saya ikut Prisma. Jadi Prisma antara yang quite popular jugalah. Oh, saya gunakan Systematic Literature Review dengan mengikut proses ataupun design daripada Prisma. Okay, so dekat sini dia punya outline ada 4. Introduction, tapi tak ada literature review. Okay, dia agak bukanlah kita kata unik kan. So dia okey. Nak ada literature review pun boleh, tak ada literature review pun tak apa. So dalam kes ni tak ada. Dia ada introduction, terus method, discussion, conclusion. Ada 4 saja. Okay. So artikel ni kita cuba nak tengok, dia ada 13 muka surat. Okay. Dia ada 2 table. Dia ada 1 figure dan reference dia 1 page. Okay, saja saya rumuskan begini supaya you all nampak. Sebab kadang-kadang kerap orang tanya, nak buat SLR ni berapa muka surat lah, table kena ada berapa lah, figure ada berapa. Ini contoh, figure ada 1 saja, table 2, page 13, appendix tak ada, reference ada 1 muka surat. So paper ni, tajuk dia adalah The Key Success Factors in Focus Group Discussion with Orderly for Novice Researcher, a Review. Okey, di sini memang kategori paper type dia adalah literature. Okey, paper type dia adalah literature. Okey. Kalau kita tengok proses ni, dekat bahagian bawah tu tulis figure diikut Prisma dan kita tahulah ini merupakan salah satu kajian yang menggunakan method dalam pada SLR. Okey, kalau menurut Prisma, okey, dia ada 4 proses kat belah kiri tu. Kalau kita boleh nampak, dia mulakan dengan identification. Okay, kemudian screening, eligibility dan include. Ini proses screening ni.
Kalau kita tengok daripada 373 screen sampai 9. Jadi kalau orang tanya, berapa minimum untuk buat paper SLR yang untuk kita sintesiskan? So kat sini contoh dia 9. Tapi kena ingat, mula-mula dia identify dapat 373. Nampak ni? Record, identify through database searching, find that 373. Kemudian dia tambah lagi, ada additional record, identify through other resources atau through other source, tambah lagi 4N. Okey. Namun begitu, proses screening yang pertama, dia akan record after duplicate remove. So ada yang duplicate. Dah bila tengok duplicate, cuma ada 149 saja. Daripada 373 tinggal 149. Kemudian buat record screen. Lepas tu kita ada record yang kita exclude. And jadi last kali kita dalam availability full text artikel yang kita boleh access cuma 65 saja. Daripada 25 ada artikel yang kita exclude with reason. Contoh no moderator in focus group. Tak ada moderator in focus group. Jadi daripada 25 tolak 16 tinggal 9. Jadi yang kita nak buat sintesis kat sini buat tinggal 9. Tak adalah dia nak, biasanya kita boleh buat sintesis kuanti, sintesis kuali, tapi dalam kes ni mungkin tinggal 9 saja artikel, jadi dia buat semualah. So dalam ni ada yang paper kuanti, ada paper kuali, jadi dia buat both. Study include in quantitative and qualitative synthesis. Ni kan. Jadi 9 ini saja yang dia akan review detail. Alright, itu yang pertama. Okey, yang kedua masih lagi menggunakan Prisma. Okey, dengan ada LR pula kali ni. Tadi kalau tengok yang first example tadi, dia tak ada LR. Dia terus introduction, method, discussion and conclusion, kan? Tapi yang contoh yang kedua ni, dia ada LR, method, finding. Dia ada LR. Tadi lepas method discussion kan. Jadi tadi 4 ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada tambahan outline dekat satu dekat literature. Satu lagi dekat finding. Okey. Page 13, table 3, figure 2. Reference 4 page. Nampak reference banyak sekali. Dan juga appendix tiada. Masih lagi tiada appendix. Okey, kita tengok satu artikel ni daripada Journal of Service Marketing. Nampak paper type dia. Kategori literature review. Betul lah. Yang kita ni memang sedang mempelajari jenis artikel berbentuk literature review. Okey, ni paper ni kalau kita tengok sekali tengok, so ada kolaboratif antara Sweden dan juga Finland. So kadang-kadang bila tulis artikel ni penting untuk buat kolaboratif ni. Kita patah balik sekejap tadi. Contoh macam paper ni daripada Thailand je kan. Jadi yang paper yang kedua ni ada kolaboratif. Seelok-eloknya kita kena ada kolaboratif lah untuk meningkatkan chances supaya artikel kita boleh diterbitkan. Okey. Dia gunakan, masih lagi gunakan Prisma 2009 tu. So adalah proses identification, screening, eligibility dan include. Okey, yang ni lebih baik. Contohnya kita cuba reverse sekejap. Kalau untuk yang pertama tadi dia tak detail, dia cuma cakap macam ni je, nampak. Record identify through database. Okey, tapi yang ni kelebihannya ini dinyatakan. Jadi record identify database. Database apa dia bagi? Siap bagi ni. Database daripada Scopus dan juga Web of Science. Siap ada date lagi. 24 Oktober 2018. Okey. Jadi ada 617 untuk Scopus, ada 575 untuk Web of Science. Kalau campur ni memang 1000 lebih lah. Okey. So dia ada tambah additional record identify through other source, ada 5. Okey, bila dia tengok yang pertama dia nak buat screening record after duplicate are removed. Jadi tinggal 834. Okey. Kalau nak bertindan, ni yang contoh dia. Kenapa bertindan? Contoh kat sini nak beritahu, kalau jurnal tu berindeks Web of Science, dia juga berindeks Scopus. Macam artikel saya tadi yang 3-3 kat depan tu, semua dua-dua indeks. Dia Scopus, dia juga Web of Science. Jadi, bila bertindan data Scopus dan juga Web of Science, of course lah kita kena remove yang redundant. Last tinggal 834. Okey. Kemudian 834 tu record screening by title. So, kita record exclude. Ada end review, ada study protocol. Jadi tinggallah 823. Kemudian record exclude. Ada 67 paper yang non-empirical. Non-empirical maksudnya paper yang tidak ada result lah. Paper review macam tu. Itu disebut non-empirical. 150 adalah AR article not applied but mentioned. Okay, 378 not services. Not service. Jadi minus tinggal 227.
Kemudian full text article excluded. Jadi last kali final yang dia buat sintesis kat sini cuma kualitatif saja. Jadi tinggallah 100 yang dia include untuk dia buat systematic review. Okay, daripada 1000 lebih tinggal 101. Okey, ini contoh-contoh antara output yang ada dalam artikel. Kita kena belajar macam mana nak buat visual ataupun diagram ke table ke figure dalam penulisan artikel ni. So yang pertama adalah dia ada kategori ni, contoh lah, bukan kita nak study kan. Kita tengok macam mana dia buat 4 kotak kat sini. So ada theorizing, creating, guiding, concept, problem identification, intervention. So dalam tu buat fokus dengan goal, fokus goal. Jadi bukan apa, dengan bila melihat figure macam ni, dia dah mendatangkan idea pada kita lah. So nampak ni, actual research element. Ni research element ni. Ada teori, ada model, ada reality. So kat bawah tu ada problem, ada solution. So ni research system, ini practice system. Jadi bila melihat figure, dalam ni lah analytical framework component in relationship in action research. Okay, tadi saya silap Tadi yang AR ni bukan artikel, AR ni entahlah AR research. Maksudnya dia bukanlah action research, not applied but mentioned. Jadi kita nak cari artikel kat sini yang berkaitan dengan action research saja. Kan? Okay, jadi kita boleh juga buat table. Macam saya sebutkan tadi yang pertama sekali, bila nak tulis artikel ni, kalau kita tengok spek dekat jurnal tu memang dia meraihkan visual. Jadi kita kena dapatkan dan juga cuba visualkan. Apa-apa yang kita boleh summarize tu kita boleh visualkan. Contoh kat sini lah. 3 approach to action research, service research. Ada practice enhance, ni approach features dia, ada knowing, doing, analytical focus, ni knowing, doing untuk outcome, knowing, doing to challenge, overcome, ada assess untuk collaboration, assess untuk research quality criteria, skill ada research, skill untuk positionality, example service study. So dia pecah, practice enhancing, concept developing, theory enhancing. So pecah 3 ni kepada approach features. Jadi ini adalah approach to action research in service research. Okay, kita masih lagi contoh lagi sebab saya tahu ramai yang berminat untuk menulis artikel berbentuk SLR. Jadi saja kat sini kita tengok beberapa lagi idea-idea dalam memantapkan penulisan artikel dalam bentuk SLR. Okey, selepas ni nanti kita akan cuba buka full artikel. Okey. Macam biasalah kalau ada soalan nak tanya, kita tak ramai tapi santai-santai saja. Jadi kita ada outline kat sini, ada 1 2 3 4 5. Beza kat sini kita nampak dah, ada tadi mula-mula pakai 4, lepas tu pakai 6. Ni pakai 5. So ni beza kat mana? Dia tak ada finding. Dia method dekat discussion. So nanti finding tu sembang dalam discussion lah. Tadi mula-mula contoh 1 dia ada intro, dia ada method, discussion, conclusion. Ada 4 je. Kemudian contoh kedua tadi dia detail. Ada intro, ada LR, ada method, ada finding, ada discussion, ada conclusion, ada 6. So yang ni 5 je. Ada introduction, Doktor, LR, boleh tanya? method. Ya saya. Doktor, yang tadi yang apa tu yang dia buat paper apa tu? Paper yang sebelum ni service action research tu kan? Okay. Yang tu dia buat cuma dia pilih paper yang kualitatif ya doktor? Tak, dia buat sintesis. Okay, kalau kita tahu action research pun memang dalam kualitatif. Kalau ikutkan action research memang under umbrella on kualitatif. So mungkin dekat sini mungkin dia tak adalah detail, tapi mungkin dekat dalam penulisan artikel tu memang dia zoom awal-awal. So one of the reason dia memang dia akan cari paper kualitatif, specific is action research lah. Sebab tu dia bawah sekali tadi tu, mungkin dia potong dekat sini, tapi nampak sini 227 full text article exclude. Okay, so last sekali tinggal 101. Dia cuma ambil artikel dalam bentuk kualitatif sintesis saja. Okay. Daripada banyak-banyak tu dia ambil yang kualitatif punya. Okay, macam mula tadi mungkin saya kata tu cuba faham lah. Dia ada 9 je. Jadi nak tak nak dia buat dua-dua. Kuantitatif pun kualitatif dia buat dua-dua. Jadi kalau dia ambil satu je, tinggal berapa je N ni, kan? Jadi tinggal 9 paper je. Jadi kat sini mungkin kalau tak pertimbangkan nak tengok dua-dua mungkin lagi banyak dah. Dan dia sini pun dalam kajian ni kalau kita tengok tajuk dia adalah service action research. Service action research. So action research lebih dekat dengan kualitatif. Terima kasih doktor. Alright. Kita masuk yang kedua ni. Dia ada 5, intro, LR, method, discussion dan conclusion. Kelebihan kat sini page dia agak banyak, 14 muka surat. Tapi table banyak. Artikel ni table dia banyak, itu 6.
figure dia satu, reference pun banyak 3 page. Ini salah satu yang kita nak tengok mekanisme juga. So kalau buat paper SLR, reference banyak. Macam ni, reference 3 page. Yang contoh nombor 2 tadi pun, reference 4 page. Itu kelebihan dalam buat SLR ni, kena make sure kita kena banyak review. Sebab bila menggunakan database tadi, gunakan Scopus database, Web of Science database, akan dapat banyak artikel. Jadi bila kita nak buat review tu memang banyak artikel lah. Tadi make sure lah kita kena gunakan reference management macam Mendeley ataupun EndNote untuk memastikan kita tak ada buat kesilapan. Setiap citation pastikan ada reference. Setiap reference kita lengkap, maklumat betul, tidak ada typo dan sebagainya. Okay, alright. Jadi kita tengok paper ni yang ada 6 table tadi ni, yang gunakan, masih lagi gunakan Prisma, outline ada 5. So yang ni, determinants of 21st century skills and 21st century digital skill for workers. A systematic literature review. Okay, kalau menurut saya lah, kan, observation saya lah, saya rasa kalau siapa-siapa yang buat paper SLR adalah baik untuk highlightkan perkataan SLR macam ni. A systematic literature review. Okay, kita cuba nak reverse balik. Okay, tajuk yang kedua tadi, dia letak review and guideline. Dia letak review and guideline. Kalau yang paper yang pertama tadi a review je. Nampak ni? Dia buat SLR tapi dia cakap a review. Contoh yang kedua adalah review and guideline. Yang ketiga adalah SLR. Okay. Benda sama, dia buat review. Dan dia memang guna SLR. Jadi dalam kes ni pada pandangan saya, kalau antara nak pakai review and guideline, nak pakai review, nak pakai systematic literature review, pada pandangan peribadi saya, alangkah baiknya kalau menggunakan systematic literature review. Di situ ada kekuatan. Maksudnya penulisan dalam bentuk SLR merupakan salah satu kekuatan kita untuk kita terbit artikel jurnal dia. Macam saya sebut tadi, kalau ikut dari segi ranking, publisher paling suka dan paling banyak artikel boleh terbit adalah artikel berbentuk penyelidikan atau original. Yang kedua memang sistematik pula, artikel berbentuk literature review, iaitu contohnya ada teknik macam SLR. Okay, kita tengok paper ni. Okay, kita tengok kat situ, dia daripada Sage, Sage Open. Maksud jurnal ni kena bayar lah. So kalau menurut saya, kalau Sage Open ni, kalau nak bayar jurnal, kalau nak terbit, kena bayar dalam 1,200 USD lah. Okay, kalau you nak hantar jurnal yang free, tak payah pilih Sage Open lah. Hantar Sage je. Dia ada Sage yang subscribe. Subscribe tu tak perlu bayar. So kalau you pilih Sage Open, then you kena bayarlah 1,200 USD. Okay, dia gunakan Prisma juga. Dalam kes ni, kita boleh nampak kat bawah tu tulis kan, Figure 1. Prisma flowchart of the literature selection process. So nama kat sini adalah literature selection process. Okay, Prisma ni notes. Dia kata prefer reporting for systematic review meta analysis. Nampak ni, nama stand for Prisma ni adalah prefer reporting items for systematic review and meta analysis. Okay, kat sini dia tak macam tadi dia beritahu kan sumber database tu dari mana. Yang ni dia cuma cakap record identified through database ada 4,266. So additional tak ada kan. So record after duplicate, mungkin dia pakai database tu banyak melibatkan top publisher dan juga Web of Science dan Scopus. Daripada 4,266 separuh hilang, tinggal 2,560. Kemudian dia buat record screen, okay, ada record yang kita excluded. And dalam 2221, okay, adalah reason yang dia excluded tu lebih kepada dia punya objektif kajian. Kemudian full text artikel can be accessed adalah 339. Okay, ada full text artikel yang kita exclude iaitu sebanyak 189. Dia detailkan no skill on dependent 63 yang kita remove. No full text available, delete. No independent end. No quantitative research. No direction effects. Only organization determinants. No secondary school age and 7. Last sekali, study include in qualitative synthesis. Yang ni pun gunakan kualitatif. Kat sini dia dah remove kan. Yang kuantitatif dia dah remove 19. So dia pakai betul-betul untuk buat kualitatif synthesis saja, iaitu daripada 4,266 yang hanya digunakan dalam analisis untuk buat sintesis ni cuma 154. Okay. Alright. Sekarang ni kita tukar dah. Tadi pakai Prisma 2009. Sekarang ni kita nak cuba tengok. Dia lebih kurang sama je. Beza tu little bit, sikit sangat. So kita nak buat systematic literature review tapi tak guna Prisma. Dia guna Daniel and Trenfield 2009. Tahun sama. Prisma pun 2009, Daniel and Trenfield pun 2009. So kat sini kita tengok dia guna 1, 2, 3, 6.
Ada introduction, ada LR, ada method, ada finding, ada discussion, ada conclusion. So kat sini ada 6 outline dia. So muka surat sangat banyak, 16. Table tak ada langsung. Menarik nak tengok juga ni kenapa tak buat table kan. Table kosong. Basically kalau buat paper SLR ni kena ada banyak table yang figure, tapi yang ni kosong. Figure ada 2. Reference banyak. Sekali 5 muka surat. Okey. Jadi kalau page 16 tu 5 saja muka surat. Maksudnya 11 je yang tinggal. Sebab 5 tu muka surat dekat reference. Appendix dia ada. Okey. Okey, yang ni kita pakai bukan Prisma tapi Danier and Tranfield 2009. Okey. Alright, kita tengok tajuk dia. Ya, kalau kita tengok ni ada buat kolaboratif antara Sweden dengan Australia, and Austria dengan Sweden ada kolaboratif. So dia hantar jurnal dekat International Journal of Sustainability in Higher Education. Okey, tajuk dia adalah yang berkaitan dengan the impact of higher education, institution and sustainable development. Okey, kalau kita tengok tajuk, tengok je tajuk. The impact of higher education institution on sustainable development, a review and conceptualization. Cuba tengok tajuk jurnal. International Journal of Sustainability, dia ada keyword sustainability dekat title. In higher education, nampak? Of higher education. Sangat-sangatlah penting untuk kita pastikan bahawa tajuk kita memang boleh match dengan nama jurnal. Kalau tengok nama jurnal ni memang kena sangat. International Journal of Sustainability in Higher Education, kita baca tajuk kita. The impact of higher education institution on the sustainable development. Memang kenalah. Kalau tanya saya, paper ni tak akan ada masalah dekat dari segi title dia. Sebab title dia match dengan nama jurnal. Basically kadang-kadang chief editor reject artikel kita, tajuk kita memang tak boleh sama dengan nama jurnal. Okeylah, nama tak boleh sama tak apa. Kita tengok scope of journal. Scope of journal pun lari. Jadi memang kita tak payah hantarlah. Tak payah penat-penat nak hantar artikel jurnal yang mana kita tak boleh match dengan nama atau scope of journal dia. Okay. Jadi paper ni berbentuk literature review. Kita tengok kat bawah tu ada tulis literature review. Jadi betul lah bahawa paper ni adalah dia akan gunakan teknik dalam literature review dia. Okay. So kita tengok isi dalam artikel ni. So dia ada cerita sikit lah dalam kajian ni. These articles, dia cerita lah kat method. Basically memang akan tulis kat bahagian method. This article follow by systematic review proposed by Danier and Tranfield and applied by several other study dalam Kuhlmans. This process consists of 5 consecutive steps. Mulakan dengan question formulation, kemudian ada locating studies, study selection and evaluation, analysis and synthesis. Cuma tadi kalau macam paper Prisma tadi, dia habis dekat sintesis je. Cuma beza dekat Danier and Tranfield ni, dia tambah reporting and applying the result. Dia ada reporting and applying. Tadi kalau ikut Prisma dia ada 4 step je. Yang ni ada tambah satu iaitu reporting and applying the result. Okey, ini antara saya suka kongsi dalam artikel tu dia ada tunjukkan figure the SD. SD tu Sustainable Impact Framework in Higher Educations. So kat sini dia pecah mula-mula dia go through ni kita kena belajar tau idea-idea nak buat figure ni. So paling kiri tu letak institutional framework, dia letak education, research, outreach, campus operation, campus experience. Tu adalah higher education institution. Kemudian dekat sebelah tu dia ada direct impact and indirect impact. Sebelum tu atas tu tulis ekonomi, societal challenge, natural environment, policy making, culture and demography. So dia tunjukkan team. So direct impact team dengan indirect team. So dia bagi contoh kat sini. Untuk direct impact team dia adalah qualified workforce. Okay. Kemudian ada research uptake in a business and policy making. Culture dialogue. Okay. GHG emission cost by operation. Positive attitude to SD, immigration of students. Ini dia punya direct impact lah. So ini indirect impact dia untuk education, dia ada economic growth, kemudian research, change societal business practice, kemudian ada social cohesion, kemudian ada contribution to climate change, kemudian ada sustainability lifestyle, last sekali tu urban development. So semua tu menggambarkan assessment and reporting. Jadi ini contoh bagaimana kadang-kadang kita boleh lukis satu gambar figure untuk SD. SD impact areas. Sekarang nak tunjuk lah kan. Okay, alright. Kita masih lagi Danier and Tranfield. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Page sangat banyak, 21. Tapi yang bagusnya paper ni ada banyak table, ada banyak figure. Ada 4 table, dia ada 4 figure.
So reference dia dalam 4 muka surat, appendix dia tak ada. Ini masih lagi belum ada appendix. Yang ni kita yang kedua, kita tengok Daniel and Tranfield 2009. Okey, ni paper dia. So nampak paper bawah tu, paper literature review. Hantar jurnal dekat Modern Supply Chain Research and Application. Okay, tajuk dia a systematic literature review on the uncertainty in cross-docking operation. So yang ni daripada Tasmania, Australia. Australian Maritime College daripada Australia. Okay, kita tengok dia punya content dia. Okay, yang ni tak ada content just dia tunjuk yang ni je. Ini saya just simplify, just tunjukkan artikel dalam bentuk paper SLR lah, bentuk literature review. Okay. Next, systematic literature review ada 1, 2, 3. So kat sini tak ada finding. So kat sini ada page, ada 17 muka surat, ada 3 table, ada 6 figure, appendix ada. Ni kelebihan. Tadi tak jumpa lagi. Ini baru first time kita jumpa artikel SLR yang ada appendix. Bukanlah first time. First time maksudnya malam ni lah. Kita bila kita nak study tentang paper SLR dalam penulisan literature review, kita jumpa yang letakkan appendix juga. Jadi nak tahu, tertanya-tanya juga apa appendix yang dia letak. Okay, dekat sini lah paper dia. Kat sini kita tengok collaboration antara Sweden, Itali. Ada kolaboratif antara Sweden dan juga Itali. Tajuk dia Interconnected Business Model, Present, Debate and Future Agenda. So yang ni adalah paper berbentuk literature review. Journal dia Journal of Business and Industrial Marketing. Ada collaboration. Okay. Alright, ini antara yang saya sempat screenshot lah. Dia ada flowchart of the use procedure. So ada berapa lah proses kat sini kan. Step 1, so kita buat literature search dulu. Buat literature review search with phrase. Okay, dia akan gunakan Web of Science. Di sini dia gunakan Social Science Citation Index. Social Science, dia akan gunakan untuk Social Science Citation Index. Kemudian dia ada ESCI, Emerging Source Citation Index juga. Okay. Kemudian step number 2, lepas yang step 1 tu dia akan tunjuk raw database, terdapat 55 publication. Step number 2 is buat filter through the title and abstract review. So dia buat filter tengok tajuk dengan abstract saja. Analyzing titles, abstract dan keyword to check for relevance. Eliminate publication that were not written in English. So mana yang bukan English kita tolak. And not related. For example, focus only on technical element or network governance. Daripada 55 tinggal 31. Okay. Step 3. Manual check of each publication. Ini betul-betul disiasat lah. Tengok content dalam. Each paper was truly read in order to check for the relevance. Main inclusion criteria was that explicitity relate to the network dimension or business model. Okay, yang itulah dia punya main inclusion dia. Daripada 31 tu, dia tinggal 15 dengan ada step number 4 tu, dia buat snowball lah. If during the reading process, some of the reference publications seems relevant, they will check for the same inclusion criteria and manually add. So, lepas step nombor 3 tu kalau dia tengok, dia buat snowballing, tengok nampak ada lagi artikel based pada reference, tengok ada lagi yang boleh tambah, so dia tambah. Okay, dalam kes ni minus, mungkin ada yang plus, last final ada 15 saja. Okay, jadi 15 campur 10, sorry ya. Tadi tu 15 publication tu bila dia buat ikut inclusion criteria dah ada 15, tambah 10 sebab dia buat snowball, 15 campur 10, 25. Jadi final database adalah 25 publication. So apa yang terakhir dia buat literature review analysis and synthesis. The final count of 25 publication made the final database which was used to answer the research question in this paper. So dalam menjawab atau mencapai objektif dalam artikel ini, so dia kena review dan sintesis sebanyak 25 artikel. Okey, inilah rupa appendix dalam systematic literature review. Ni nampak ada appendix dia. So dia tunjukkan empirical study. Nampak kat sini. So dia ada reference, study context, ada actor discuss atau involve yang di study, method. Contoh kita ambil nombor 1 tu, Anderson et al 2014. So dia study context dalam IoT in the automotive industry. So actor discuss dia adalah car manufacturer Volvo Cars, technology provider Ericsson, mobile operator AT&T, third party service provider Linus Matcasse tu,
each of network, focal firm and partner. Okay, method kat sini pakai empirical illustration, connected vehicle case. Okay, so they go through lah, lepas Anderson pergi Deliana, pergi Ganbari, Harmon, Haikila, Ika Valco, Jakov, Kaumulainen, Laya, Leminen, Makendah, Palo, Entatinen, kemudian ada Suherman, kemudian Vanderbock. Kan? Jadi dapat idea kan? Oh, jadi boleh juga buat empirical study summary macam ni masuk dekat appendix. Jadi boleh lah. Kita boleh juga, sebab kena ingat kan, appendix satu yang valuable. Jadi memang take notes. Publisher memang akan check kita ada tak masukkan apa-apa kat appendix. Jadi mungkin kita tak boleh nak masukkan appendix lain-lain sebab kita masih buat paper SLR. Jadi apa yang kita boleh buat summary table empirical study macam ni. Ni idea yang kita boleh gunakan lah. Okay, sebelum saya go through yang ni, saya nampak ada menyala dekat chat tadi. Mungkin saya nak respon soalan Saliza kat sini. Dalam reference kita, masukkan bilangan artikel yang dah finalize to synthesis. Okay, macam ni. Memang betul kalau kita finalize 101 synthesis tu, okay, memang kena ada dekat reference. Paling tepat, kena pastikan 101 yang kita synthesis tu kena cite lah. Kena cite lah. Kena cite. Jadi kalau kata kita tak cite, kita kena ada. Memang kena beritahu 100 artikel tu siapa scholar dia. Memang ada dalam konten kita kena mention 101 tu scholar dia siapa. Jadi bila kita dah mention dalam teks kita scholar tu, wajarlah 101 tu perlu ada reference penuh dia. Tapi kalau contohlah tiba-tiba kita ni baru belajar buat SLR kan, jadi cakap je lepas screening nak buat sintesis 101 tapi tak beritahu pun 101 siapa scholar dia. Jadi kita buat reference berdasarkan apa yang kita cite. Jadi kalau you tak cite, macam mana nak buat full reference? Jadi kena masukkan citation untuk 101 tu lah. Jadi barulah kita boleh buat reference untuk 101 sebab panel akan cross check apa yang ada dalam reference based pada apa yang kita cite saja. Saliza, yang tu boleh dapat Maksudnya memang betul kena letakkan 101 rujukan tu, tapi dalam teks kita, dalam konteks kita tu, konten kita tu kena ada letak lah. Dalam table ke, dalam perenggan ke, kena mention 101 yang kita guna untuk sintesis itu. Okay. Alright, kita masih sambung lagi. Yang ini tambahan. Okay, masih lagi SLR, kita ada introduction, literature. Dia tukar sikit. Kalau sebelum-sebelum ni dia pakai perkataan discussion. Di sini guna perkataan implication. Dia ada introduction, literature, implication and conclusion. Dia ada tambahan kat sini adalah conclusion. So kat sini kita tengok ada 16 muka surat, table kosong, figure 2. Reference dalam 4 page, appendix tak ada. Okay. Okay, ni contoh paper ni lah. Dimension of organizational performance, a review. Inilah dimension of organizational performance, a review. Jadi kat sini paper daripada China, scholar daripada China. Okay, so yang dia gunakan tadi itulah. Okay, so kita tengok methodology. Methodology to carry out dia punya systematic literature review. Okay, kadang-kadang kita kena tengok juga kadang-kadang idea, bila tengok artikel-artikel orang lain buat SLR, mungkin kadang-kadang dia bersesuaian untuk kita, jadi kita boleh adapt juga. So dia mulakan dengan outline of the research question. Betul, kita kena tahu apa research question kita, apa kita punya purpose. Kemudian kita identify relevant literature. Okay, gunalah electronic bibliographic database via information source. Kita kena nyatakanlah database apa yang kita guna. Kemudian kita buat evaluation of study of quality dan kemudian kita buat data extraction. Kemudian kita last sekali kita buat summarizing and interpreting of the finding. Okay. Alright, ni antara output dia, hasil daripada dia buat literature review tu, hasil daripada dia buat SLR. So dia dapat menemukan aspek dalam organizational performance tu ada berapa? Ada 6 kat sini. 1, 2, 4, 6. Ada 4. So hasil daripada SLR dalam menentukan aspek, dalam memberi impact kepada organizational performance ada 6. Iaitu organizational environments, leadership approach, organizational system structure, organization cultures, organization adaptation and resource and expertise. So semua ni yang dia point out tu terhasil daripada sintesis tadi. Bila dia buat sintesis daripada final sampel artikel yang dia perlu untuk buat sintesis, akhirnya dia conclude dapat menghasilkan aspek impacting on the organizational performance.
Okey, kita pergi yang lain pula. Tadi kita dah bagi Daniel and Nak tanya, Trenfield. Ya, saya silakan. dalam tadi dia kata methodology to carry out systematic literature review tu kan, dia kata identification of relevant literature using electronic bibliographic database. Dia ada database, kita tak payah buat manual lah doktor. Apa dia? Dia nak identify relevant literature tu dia gunakan electronic bibliographic database kan. Yep. So kita tak payah identify manual satu-satu apa yang Sepatutnya kita kena identify. Mungkin dekat jadual ni dia tak nyatakan tapi dalam perenggan ada. Kena nyata. Orang akan tanya you refer database apa. Basically paling banyak orang buat paper SLR akan, setahu saya dan kebanyakan observation saya, at least 2. Iaitu database Web of Science dengan database Scopus. Itu paling banyak orang guna. 2 tu. Okay, tapi kadang-kadang kita dah tahu kita plan nak hantar dekat Emerald. Dan kita tahu banyak bidang kita ni ada dekat Science Direct, dekat Taylor dan juga dekat Springer. Jadi kita tambahlah. Kajian ini akan menggunakan database Web of Science, Scopus, Publisher Emerald, Science Direct, Springer, Taylor and Francis. Itu kena nyatakan. Sama ada mungkin tengok dalam gambar rajah figure 1 tu dia tak mention, tapi dalam perenggan mesti mention. Mesti kena mention. for write up dia ada lah. Write up dia dalam paragraf dia mungkin ada. Bukan mungkin, mesti ada lah. Orang tertanya juga kan, macam mana you dapat numbers nanti. Kata dapat 1000. 1000 tu refer which database. Tak boleh make it general. Kena nyatakan sumber tu. Okay. Macam tadi siap ada additional tarikh lagi. Bila dia extract. Bila dia retrieve. So dia siap bagi tahu date lagi. Okay, kita masuk kan. Tadi kita dah masuk Prisma. Kita pergi yang kedua tadi adalah Daniel and Trenfield 2009 juga. So kita ada satu lagi Ihwahdati. Ini pun salah satu yang ada scholar dia tak guna Prisma, dia tak guna Daniel and Trenfield, dia guna Ihwahdati. Ini 2019. Okay. So ada introduction, ini detail meriah sikit. Ada introduction, LR, method, result, recommendation, conclusion, implication. 7. Ada 7 outline dia lah. Intro, LR, method, result, recommendation, conclusion, implication. Okay. Ada 33 muka surat. Menarik tu. 33 muka surat banyaknya. Kalau saya pun, saya tak pernah lagi menulis artikel sebanyak 33 muka surat. Tak pernah ada pengalaman. Okay. So ini banyak kat sini mungkin reference. Cuma reference dia 4 page je. Jadi berarti 29 page tu adalah hal-hal lain. Cuma dekat sini dia adalah appendix. Mungkin banyak kat sini muka surat dia dekat appendix kot. Sebab dia ada appendix. Jadi ini paper dia, Najib Mansur Norman daripada Yaman dan juga collaborate dengan Razali Harun daripada UIA daripada Malaysia. So ada berlaku kolaboratif kat sini. Tengok kat bawah tu paper type adalah literature review. Okay, nama jurnal ni adalah Islamic Economic Studies. Okay, so ni proses dia pakai Ihwahdati 2019, data collection and analysis process. Kalau kita tengok kat situ ada 5 step semuanya. Step 1 dia buat initial assessment of literature. So dia gunakan Scopus search on SG mechanism performance in IB using keyword in appendix. So dia detail kan macam mana dia identify keywords tu, boleh tengok dekat appendix 1. Jadi dia masukkan keyword search dekat appendix. Menarik kan tu? Jadi kita boleh juga meletakkan dekat appendix kita adalah keyword search. Okay. Dekat sini hasil daripada proses yang pertama, primary body literature menemukan 278. So eliminate duplication in literature ada sebanyak 30. Kemudian final filter ada 21. So ada empirical literature ada 18, theoretical literature ada 3. 18 campur 3 tu dapat 21 tu. Okey, kemudian dia akan buat result and discussion, dia akan buat recommendation for future research and conclusion. Okey. Sekejap saya nak tukar mode sekejap. Dia komputer ni dia sampai pukul 9 malam je dia tukar saya punya PC jadi gelap. Sekejap Okey, dah settle dah. Alright, kita sambung. Okay, dia ada data collection, ada 5 step. Dia ada initial assessment, primary body. Lepas tu step 2 eliminate duplication. Ada buat filter. So pecah pada dua lah, empirical dengan theoreticals. Kemudian result and discussion. Last step recommendation for future research on conclusion. Okay. Ini rupa appendix dia.
So rupanya appendix ni dia senaraikan dia punya keyword. So kat sini lah dia pecah dua lah, dependent variable dengan independent variable. Okay, untuk dependent variable, keyword pertama dia performance, kedua profitability, ketiga pakai efficiency, keempat pakai zakat, yang kelima pakai zakah. Okay, kemudian untuk independent, dia punya governance mechanism term dia, syariah governance, syariah supervision, Islamic governance, syariah board dengan syariah committee. Kat bawah tu dia buat note sikit. Menarik juga kan. Kadang-kadang kita bagus juga letak notes macam ni. Based on literature, the most common term of each variable, iaitu dependent and independent, were used. Zakat term also were used to measure IB performance based on syariah approach. Kita boleh tengok dekat Muhammad and Muhammad 2017 dengan Norman Harun. Therefore, two separate terms, zakat and zakah, were used as literature use both term. Jadi mungkin banyak artikel guna zakat, ada guna pakai zakah. Jadi kita ambil dua-dua tu lah untuk nombor 4 dan nombor 5 untuk firm performance term di bahagian dependent variable. Okay, menarik. So perkara macam ni pun kita boleh buat yang sama supaya kita meraihkan ada bahagian yang kita masuk dekat bahagian appendix. So ini salah satu yang kita boleh letak kat appendix. Okay, next paper, systematic review. Kita ada introduction, literature, method, discussion, future research and conclusion. Kalau tengok tu seram, kan? Ada 109 muka surat. Maksudnya boleh buat paper systematic review ni sampai 109 muka surat. So ada table ada 3, figure ada 4. So appendix saja 71. Okay. Nampak tu 109, appendix saja 71 muka surat. Reference 7 muka surat. Kalau 71 campur 7, 78. 78 tu tolak 109, berapa je? Sebenarnya tak adalah banyak, terlalu banyak. Banyaknya dekat appendix tu sendiri, 71 muka surat. Okay, contohnya paper ni. Paper ni ditulis oleh Swen Nakrani dengan Richard Proop. Kan? Yang mana yang ni terbit dekat Management Review Quarterly. Ni otai juga jurnal ni. Management Review Quarterly. Okay. So ada gunakan keyword dia digital transformation, digital disruption, technology disruption, corporate entrepreneurship, literature review and research agenda. Nampak ni? Dia masukkan, tengok tajuk. Digital transformation, a review, synthesis and opportunity for future research. Menarik dia. Salah satu dua keyword yang letak juga kat sini adalah literature. So bila orang search, type je perkataan literature review, dapat artikel ni. Bila type je research agenda, dapat type ni. Jadi sebenarnya future research, research agenda merupakan ayat mahal dalam penulisan artikel. Sebab tu kadang-kadang saya buat conclusion, saya letak conclusion and future agenda. Okay. Okay. Inilah kalau nak tengok paper ni kena dapatkan full text dia lah. Alright. So sekarang ni kita masukkan paper scoping review. Ni paper scoping review digunakan kedua-dua lah. Digunakan Prisma juga dengan Aksi and O'Malley 2005. Aksi and O'Malley 2005 dan diguna Prisma 2009 digunakan scoping review. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada background, ada method. So dia tak guna introduction, dia guna background. Kemudian ada method, kemudian ada result, kemudian discussion, kemudian conclusion. So ada 11 muka surat, ada 3 table, ada 5 figure, banyak sikit, figure ada 5, reference 1 page, appendix tak ada. Okay, contoh artikel yang inilah. Mapping Clinical Reasoning, Literature Across the Health Profession, a Scoping Review. Yang ni buat scoping. Kita tengok nanti apa beza antara scoping dan yang tadi, Systematic Literature Review. So kat sini yang nombor 1 yang memang menarik minat kita adalah melihat kepada bilangan authorsnya. Ramai sekali. Okay. Jadi kena faham kalau bidang medical ni memang ramai. Walaupun kadang-kadang buat scoping review je, tertanya juga kan. Scoping review pun ramai sangat ni. Kan? Kalau buat tajuk pasal pembedahan dan sebagainya, fahamlah orang medical ni. Kalau contohlah kan, kalau kita tahu melawat dan ambil tahu tentang hospital ni, kalau berlaku operation tu, bius doktor lain. Yang Caesar, yang menjahit Caesar tu orang lain. Okey, kalau dia melibatkan jantung, orang lain. Kalau melibatkan kaki, doktor lain. Kalau mata, doktor lain. Kan, kalau hati, doktor lain. Jadi dalam satu operation tu kadang-kadang melibatkan lebih daripada satu doktor. Itu yang bezanya kalau dekat private. Kalau dekat government, doktor tu dia tapau semua. Dia jahit dia, belah pun dia, semua dia. Jadi kalau dekat swasta tu kalau dapat bil terkejutlah. Kan? Memang setiap doktor ada bayaran lain.
Dia ada consultation hours dia, expertise dia, guna tool, pakai dia punya pisau pun kena bayar. Pakai kat labor room dia, maksudnya bilik pembedahan dia tu pun kena bayar. Semualah kena bayar kalau hospital swasta tu kan. Jadi kat sini kita tertarik untuk melihat kenapalah ramai. Jadi kat sini kalau tanya saya kan, contoh nama jurnal ni adalah BMC Medical Education. Nama dia BMC Medical Education. Kita take note bahawa jurnal ini boleh menerima banyak scholar. Macam ni best lah kalau katakanlah kita ada kawan ramai, research grant kita 15 orang. Jadi kalau nak tulis artikel kena masukkan 15 orang. Ini salah satu platform BMC Medical Education. Dekat sini memang boleh menggunakan atau melibatkan ramai scholar. Okey, ni melibatkan dia punya tak ada maklumat kan, mungkin kat bawah maklumat tu. Dia melibatkan ramai kat sini lah. Okey, dia gunakan Prisma flowchart article selection. So dia mulakan dengan menentukan dia punya database, banyak sikit database dia. Dia gunakan database daripada Medline, ni medicine sesuai lah kan. Eric, Kinhal, Sis Info, Psyche Info, ada Scopus, ada Google Scholar. Ada Google Scholar banyak lah kan. Scopus Google Scholar ni besar. Jadi gunakan semua database ni mendapat 14,702. So ada duplicate removal sebanyak 1842, last tinggal record screen by title and abstract. So dia screen by title dengan abstract dulu, tengok mana yang tak matching tu, last tinggal 12,860. Kemudian dia tengok reference, exclude after initial screening on title and abstract. So dia dapat minus 11,887, tinggallah 973. Itu full text lah. Full text article consider for inclusion sebanyak 973. Kemudian exclude after discussion with two of study authors, exclude as beyond scope of the review. So paper review kita tolak lah sebanyak 338, tinggallah full text article remind for consideration ada 635. So bila kita tengok lagi full text exclude due to language or inability to identify full text. So 295 tak dapat full text lah, tolak 10, tinggal 625. Mungkin banyak kot 625, itu yang ramai yang authors kat sini boleh review seorang sikit. Dia sebanyak 625. Okey, ini pun kategori paper literature review, kategori review on analysis. So ada introduction, ada method, ada analysis, dia ada conclusion. Dekat sini ada 4. So ada 15 muka surat, ada 3 page reference, figure ada 7. Menariknya ada 7 figure dekat sini. Okey, paper ni evolutionary information dynamic over social network a review. Sebab kat bawah tu kita tengok literature review. Ini International Journal Crowd Science. Okey. Okey, kita ada juga boleh selain daripada scoping review tadi, ni tengok lain-lain scoping review, lain-lain kita ada review on analysis. Kemudian kita ada comprehensive review, ada intro, LR, method, discussion, conclusion. Siap ada 15 figure ni, menarik ni. Reference 5 page, page ada 20 muka surat. Okey. Ni contoh paper dia, a review of laser engineer net shaping lens will process parameter and metallic part. So dekat sini collaboration antara Netherlands ada, England ada, Australia ada, kan. So ini kategori literature review, rapid prototype journal. Okey. Kita ada bibliometric analysis. So bibliometric analysis pun boleh kategorikan under literature review sebab dia ada teknik. Okay, so dekat sini bibliometric analysis ada introductions, ada literature, ada method, ada result, ada discussion, future agenda and conclusion. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So page 17 muka surat, table ada 1, figure ada 1, reference ada 5, appendix dia ada. Contoh paper ni lah, dia ada 2 bahasa kat sini lah kan. Mungkin satu dalam bahasa Brazil, satu lagi dalam bahasa English. So kita baca English lah kan. Brand orientation, systematic literature review and research agenda. Ini pun menarik ni. Perkataan systematic literature review and research agenda. Letak je tajuk, titik pilih terus buat tajuk macam ni. Kan? Okey, ini adalah general review. Okey, yang ni yang kita akan bincang besok. Cuma kat sini saya tak berani nak kata dia adalah general review sebab dia pakai SLR. Saya tak tahulah, mungkin error tersilap dan sebagainya, tapi kategori kat sini kita bukan general review. Cuma dekat bawah tu Emerald letak general review, saya tak pasti kenapa.
Tapi kalau paper ni bukan kategori journal review, dia adalah paper dalam bentuk literature review. Okey, ini dia. Dengan menggunakan WasView software version. Ini best ni kalau gunakan bibliometrics ni. So kita boleh gunakan kaedah gunakan software WasView software ni, kita dapatkan image yang macam ni. Notes tu, the work of words, work ni based pada words at all appear in figure 1 Ascoy by mean a list or author of the Scopus space. Ni source pada research data dia sendirilah. And okay, ada table macam ni, research data. Okay, kita dapat tahu kat sini dia punya main themes dia. And contohlah cluster nombor 1 tu main theme dia brand orientation concept. Kemudian hybrid strategi untuk cluster nombor 2, internal brand management nombor 3, brand performance ada 4, perceived brand orientation ada 5. Itu ada 5 lah. Bibliographic coupling cluster kita panggil. Kan? Ada coupling cluster. So tengok kat situ lah. Citation yang paling tinggi sekali adalah Wong and Mariles. Jadi Wong Mariles ni paling otak lah untuk topik brand orientation ni. Okey, lepas tu dia akan pergilah go through tu. Siapa lagi? Seymour Deep and sampailah Cassidy ada 5 tu. And okey, kita boleh gunakan paper bibliometrics and content analysis. Dia ada dua-dua. Tadi bibliometrics je. Ni bibliometrics and content analysis. So ada introduction, ada literature, ada method, ada discussion, ada conclusion. Ada page 17 muka surat, table ada 1, figure ada 11. Banyak tu figure ada 11, reference 3 page, appendix tiada. Okey, contoh paper ni lah sustainable manufacturing, dia ada 2 tu. Bibliometric saya titik lagi. Jarang kita ada tajuk yang main titik kan. Biasa titik 2 bertindih. Sustainable manufacturing titik, bibliometrics and content analysis. Ini melibatkan scholar daripada Finland, South Africa dan juga India. So menarik tu. South Africa pun ada, India pun ada, Finland. Okey, ingat kan, kolaboratif yang paling tinggi adalah merentas benua. Merentas benua yang paling best. Kalau kata kita ada Malaysia, Asia lah. Okay, kita ada daripada Europe, satu daripada Europe, satu daripada Afrika, satu daripada American. So ada 4 benua yang berbeza. Itu orang kata makam collaboration yang paling tinggi lah bila melibatkan kolaboratif. Okay, ini dengan jurnal yang top jugalah dekat Journal of Cleaner Production. So kita buat review. Okay. So dia ada protokol for bibliometric study, menarik juga ni. So bila saya nampak je ada protokol bibliometrik ni, saya share lah. So kita boleh tengok, kita boleh ngaji sama-sama. So dalam protokol of bibliometric studies ni ada yang pertama, a topic of intellectual interest. So ada dekat sini yang bahagian pertama, yang bahagian kiri tu lah ada 2 lah, ada key step dengan key outcome. Okay. Kalau mula tadi a topic of intellectual interest, last sekali nanti advanced research. Okay, so dekat key step dengan key outcome tu, kita pergi atas tu dia ada document selection, dia ada bibliometric analysis, kita ada multivariate analysis dengan content analysis. Itu yang ada gabung 2 tu, dia ada bibliometric dan juga ada content analysis. Okay, untuk document analysis dia akan buat scanning, untuk key step dia akan buat scanning, curating and documenting. Okay, dan juga untuk key outcome dia akan buat collection of article, scrutiny atau relevance, selection article. Ini untuk document selection. Okay, yang kedua pergi buat bibliometric analysis. Untuk key step dia buat citation analysis dengan co-citation analysis. Okay, yang ini namanya key outcome dia 80x80 co-citation matrix. Okay, ini untuk bibliometrics analysis. Yang ketiga multivariate analysis. Untuk key step, Jaccard index, lepas tu pergi dekat EFA, kemudian buat similarity index. Tu key step untuk multivariate analysis. Untuk key outcome, dia buat developing paradigm. Ada buat developing paradigm. Okay, kita pergi yang untuk content analysis. Untuk key step, dia akan buat conceptual analysis. Dan untuk key outcome, dia akan buat intellectual structure dan conceptual model. Inilah protokol for the bibliometric study dalam kajian ini dengan mengaitkan bibliometrik dan juga content analysis. Okay, ini rupa dia. Intellectual structure of SM research, nampak tu. Dengan gunakan software tu dapat gambar, diagram dia macam tu. Sama juga dekat bawah tu, similar, index, call for capability development for environmental performance paradigm. So, banyak sekali figure lah yang kita boleh masukkan. Alright, kita boleh masukkan comprehensive framework. Untuk SM literature ni. Okay, dia ada
sustainable manufacturing juga SM dia, sustainable manufacturing. So dekat sini ada capability development, lean principle for sustainable manufacturing, environmental performance, lean green integration, green supply chain, sustainability. Okay, miscellaneous dia performance and assessment method, policy interaction effect on sustainable manufacturing. So untuk conceptual and methodological advancements, so dia ada alignment with SDG, naval technologies, lean environmental performance, social dimension, generalizability dengan sustainable supply chain. So dia pergi pada outcome. So outcome dia bermula dengan intellectual structure, kemudian ada effective strategies, strategy vision, policy formulation dengan corporate sustainability. So nampak tu figure sampai figure yang ke-11. Jadi paper yang ni kita tengok tadi kalau summary dia sampai 11 figure lah, cuma tak adalah saya tunjuk 11 figure. Okey, selesai sudah untuk kita belajar tentang mengenali artikel-artikel berbentuk literature review. Ada teknik kat sini yang menggunakan SLR, kemudian ada bibliometric and content analysis, ada yang gunakan tadi bibliometric analysis saja, ada comprehensive review, ada review on analysis, ada scoping review, dan yang terakhir tadi ada systematic review atau systematic literature review. Itu untuk paper SLR. Okey. Jadi saya buka dulu soalan dengan ada bahasa ni, mungkin saya akan cuba tunjuk full artikel selepas ni. Tapi sebelum tu saya bagi ruang lah. Mana-mana sahabat semua nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Bolehlah type dekat bahagian chat tu ke, nak tanya direct pun boleh. Okey. Doktor, boleh terangkan tak cara buat bibliographic analysis? Bibliographic analysis ni ada dia punya, ada perisian dia. Jadi kalau nak cover untuk bibliographic analysis, dia tak boleh lah. Kita pun dah tinggal berapa kan. Jadi kalau nak, nanti saya tunjuklah beberapa artikel dalam bentuk bibliographic analysis. Dia ada step dia, ada proses dia. Macam tadi saya tunjuk kan. Dia ada beberapa proses dalam buat bibliometric analysis tadi tu. Dia lebih kurang macam tu lah. Macam mana saya tunjuk tadi. Yang ada kat sini lah kan. Ini contohnya kita nak pakai Boss Viewer software ni. Boleh dapatkan kita punya image ni. Jadi kalau dekat Malaysia ni pun, kalau expert, dia ada orang dia expert mengajar SLR je. Ada yang expert yang bahagian bibliometrik, dia akan cover bibliometrik dia. Kadang-kadang orang yang expert dalam bibliometrik ni memang terror lah, kan. Ni contoh dia tadi. Protokol untuk bibliometric analysis tu adalah based pada dokumen ke, nak tengok pada bibliometric analysis sendiri ke, ataupun nak blend dengan multivariate analysis dengan content analysis pun ada macam-macam. Jadi bibliometrik ni pun macam tadilah juga. Cuma saya tak ada cover banyak bibliometrik kat sini. Macam tadi kan, kalau SLR kita ada apa? Prisma 2009. Kita ada Danier and Trenfield 2009. Kemudian kita ada sebelum tu kita apa? Lupa dah saya nombor 3 tu. Yang last kali tu kita ada Iwadati 2019. So dia ada Prisma, Danier and Trenfield, Iwadati, satu lagi saya lupa dah. Tadi kan ada yang paper tadi, lupa pula, selalu lupa nama dia ni. Yang ni. Yang sebelum Iwadati ni ada satu lagi. Danier and Trenfield. Ada lagi tak? Iwadati, 3 je lah Iwadati, Danier and Trenfield, macam ada satu lagi, Danier and Trenfield dan juga Prisma. Okay, jadi untuk malam ni saya tak adalah cover detail untuk bibliometrik tu. Bibliometrik tu memang kena ada sikit perisian lah, kena install dan juga kena tunjuk. Banyak step juga nak tunjuk tu, bibliometrik tu macam-macam lah. Okay. Doktor nak tanya. Ya, saya. Meta-analisis tu sama ke lebih kurang macam apa tu, macam thematic ke, review ke? Okay, sebenarnya systematic literature review ni pun kategori meta. Kategori meta analisis, cuma dia lebih berbentuk structured sebab kita sekadar nak buat sintesis kepada output. Maksudnya sintesis kepada output tu bermaksud
kita ambil daripada finding dia, kita boleh summarize nak ambil pada abstract dia ke macam tu. Tapi kalau mula-mula dulu saya belajar meta analysis adalah melihat pada finding. Contohnya lah kan nak tengok finding kepada correlation. Berapa nilai correlation tu? Jadi nilai correlation kajian A adalah nilai korelasi dia 0.76. Lepas tu kajian B 0.48, kajian C 0.9. Jadi kita campurkan semua nilai korelasi itu dan kita dapatkan nilai average dia. Dia adalah banyak dia punya formulation dia, formulating dia. Tapi salah satu kaedah yang mudah saya nak jelaskan sini, meta analysis bidang dia adalah bidang information management. Orang boleh buat PhD buat meta analysis dia. Dia tak perlu pakai ni, dia buat dokumen analisis, tapi dia kena dapatkan full artikel dan artikel tu mesti ada outcome, mesti ada finding. Okay. Tapi ada juga yang artikel yang tak ada finding tu kita akan buat dummy approach lah. Tapi dekat sini kita memang ambil dapatan dia, berapa nilai dia. Maksudnya kita analisis berdasarkan nilai dia. Kalau Cronbach alpha, berapa nilai Cronbach alpha? Jadi contoh 10 kajian, ambil semua nilai Cronbach alpha kajian itu, kemudian kita ambil nilai mean dia. Jadi itu dah sampai level rigorous punya meta analysis lah. So sebenarnya banyak. Saya sendiri pun tak tercover macam-macam dalam bidang meta analysis ni dan sebagainya. Jadi ada orang yang buat analisis macam-macam. Ada soalan, siapa tanya, Hanafi tanya soalan tu kan, apa beza antara bibliometrics dengan bibliographics. Okay, dia macam-macam tau. Yang saya cerita secara umum lah kan. Kita boleh buat summarize ataupun sintesis daripada gunakan abstract. Kan? Gunakan abstract. Contohnya orang gunakan abstract untuk buat words clouds. Gunakan words clouds. Tadi macam tadi tu nak pakai WASP viewer. So kat sini kita boleh summarize kan dari segi pelbagai. Dalam research ni ada komponen dalam bab 1, komponen dalam bab 2. Contoh bab 2 ada teori, ada variables. Kalau chapter 3 dia ada apa? Dalam research design ada macam-macam kan? Ada filosofi, ada paradigm, ada approach, ada choice research, ada research strategy, dia ada teknik, dia ada macam-macam. Jadi bila kita nak summarize, kita boleh summarize. Malah nak summarize kan macam tadi. Nampak tak? Dia summarize authors. So artikel tu, authors tu berapa banyak citation dia dapat. Jadi boleh identify kan untuk bidang ni berapa banyak jurnal ada. Authors, berapa banyak authors. Okay, kita boleh analyze by country. Authors ni paling banyak country mana. Kemudian boleh tengok analyze in term of jenis. Jenis method ataupun jenis research strategy. Macam tadi tengok banyak citation. Tengok dalam bidang ni jurnal apa yang ranking. So ada macam-macam. Ada setengah orang nak dapatkan informatik in term of descriptive. Kan, orang nak tahu kalau bidang, kita ambil satu bidang lah. Kalau contohnya bidang apa contoh kita ambil contoh bidang Islamic Economic. So berapa banyak jurnal dalam bidang Islamic Economic? Siapa main scholar dalam bidang Islamic Economic? Apa lagi nak tahu? Okey, kebanyakan dalam bidang Islamic Economic dalam konteks top publisher ni dekat Scopus Web of Science, kebanyakan dia memang rujuk teori mana, ataupun gunakan instrumen apa, banyak guna soal sidik ke, banyak gunakan interview ke, banyak gunakan observation ke, banyak gunakan dokumen ke, banyak. Jadi perbincangan itu dia tidak ada satu limit, ataupun perbincangan itu macam-macam yang kita boleh laporkan lah. Jadi macam kita banyak base pada research kan, banyak base pada research, kita nak tahu tentang finding, basically kita nak tahu pasal finding je, dapatannya. Tapi ingat, dalam nak buat analisis ni bukan finding je, kita nak tahu juga analisis apa, validity apa, reliability apa, teknik persamplan apa dia guna, so macam-macam. So dalam case ni kalau kita nak menulis, kita kena tahu dekat jurnal yang kita nak hantar tu favorite dia apa. Kalau nak buat paper bibliometrik yang macam mana? Jadi kalau nak buat paper SLR, nak buat systematic review ke, systematic literature review ke, lebih pada scoping review. Jadi banyak kat situ. Jadi kalau nak bincang, saya pun kurang arif lah. Saya memang bukanlah penulis atau menerbitkan artikel dalam paper berbentuk literature review lah. SLR pun sangat-sangat jarang, paper dalam bentuk bibliometrik pun tak pernah. Okey, saya kebanyakan kalau menerbitkan artikel saya yang paling banyak terbit adalah bentuk konseptual. Yang tu kita akan bincang besok lah. Jadi kalau nak tunjuk
atas dasar pengalaman, saya sendiri tak pernah terbit artikel untuk bidang bibliometrics. Okay. SLR ada tapi saya bukan main authors lah. Student-student saya menulis artikel tu. Okay. Tapi you all terbitlah. Ambillah peluang sebanyak mungkin. Bila kita dah cover beberapa jenis artikel ni, kalau memang kena berguru lah. Kena, hari ni saya buka je. Buka, oh tahu ada paper bibliometrics. Tahu ada paper untuk paper SLR. Okay, boleh belajar lah. Kalau nak belajar self-learning, terbentang luas dekat YouTube tu. Kan, untuk belajar siapa-siapa. Kalau dekat Malaysia, kita boleh kata guru lah. Guru yang aktif. Dia adalah sahabat saya lah. Hairul tu. Daripada fellow research. Dia adalah fellow research pula. Dia ada RO. Researcher official dekat UPM. Dia memang konsisten je. Itu memang makanan dia lah. Memang training dia tak ada benda lain. Satu tu je lah. Yang betul-betul dia konsisten adalah berkaitan dengan SLR. So dia sentiasa update dan sebagainya. Dan dia proof. Dan dia memang banyak sekali terbitkan artikel untuk paper SLR. Okay. Bolehlah check dia. Kalau macam saya tak proven sangat untuk paper berbentuk SLR ataupun bibliometrik. Okay. Okay, boleh Okay, alright. Ada apa-apa soalan lagi? Mungkin ada saya yang terlepas pandang. Okay. Okay, alright. Dah cover semua Jadi saya nak cuba stop share sekejap. Mungkin kita boleh tengok sebab kita tak buka full artikel kan. Kita ada lebih kurang setengah jam ni, bolehlah saya buka artikel. Sebelum tu saya kena buka artikel dulu. Okey, kita cuba buka beberapa artikel untuk artikel jenis penyelidikan dan juga artikel berbentuk SLR kan. Okey, saya tunjuk satu paper ni. Okey, sebelum tu saya nak kena buka file dulu. Okey. Okey. Boleh nampak Sekarang ni saya dah share satu artikel. Tak kisah kalau bidang tak sama pun tak apa. Jadi kita kat sini kita nak explore. Okey. Kita sama-sama explore. Ada satu jurnal ni adalah International Journal of Logistic Research and Application. Okey. So kita tengok tajuk artikel dia adalah A Literature Review. Dia letak perkataan A Literature Review. Okey, Literature Review on Environmental Concerns in Logistic, Trend and Future Challenge. Jadi kalau tengok orang tulis title ni, memang aspek macam future agenda, future challenge and trend. Kadang-kadang kita boleh ambil ayat ni. Kita ambil tajuk A Literature Review on, lepas tu titik dua bertindih tu trend and future challenge sebagai tajuk kita. Jadi kita cuma tukar topik kita lah. On what? Kalau macam saya, Literature Review on Lean Six Sigma, Trend and Future and Challenge. Boleh je. Kan, jadi kita boleh menggunakan tajuk macam ni. Kalau kata you plan nak hantar dekat International Journal of Logistic Research and Application ni, kena match lah. Nampak ni ada perkataan logistik, nama jurnal logistik. Tu yang sangat penting tu. Kita kena matching, kena make sure ada keyword yang match dengan nama jurnal ataupun scope of journal. Okay. Kemudian kita cuba tengok dia punya artikel ni. Kita tengok detail artikel ni. Okay. Okay, kalau tengok scholar ni memang daripada Malaysia lah, daripada USM, dan juga dia buat kolaboratif dengan China dan juga ada kolaboratif dengan Taiwan, ada kolaboratif dengan mana lagi? Dengan Nottingham, UK. Ada UK, ada China, ada Taiwan dan Malaysia. Menarik tu. Kalau ikutkan collaborate, benua ada dua benua lah, benua Asia dan benua UK lah. Ada UK dengan ada Asia tu. Okey. Jadi kalau tengok artikel jurnal ni, dia terima artikel ni 11 September.
And kemudian accepted 3 Januari. Tak ada terlalu lama sangat. And bulan 9, bulan 10, bulan 11, 12, 1. Dalam masa 5 bulan, paper ni accepted. Okay. So yang ni keyword dia guna reverse logistik, green logistik, environmental concern logistik dan closed loop logistik. Okay. Itu abstract dia dalam satu perenggan pendek, dia ada highlight. Okay, ini nak tengok artikel ni ada dua. Ada dua version abstract. Satu abstract, satu perenggan. Okay, dia boleh tambah satu lagi highlight. Jadi dia ada highlight. Highlight ni buat point-point je. Jadi kita boleh ada 3 visual dalam bentuk abstract. Kita boleh buat abstract satu perenggan. Kita boleh tambah highlight. Satu lagi yang tak ada dekat sini adalah graphical abstract. Kita boleh masukkan satu lagi nama dia graphical abstract. Okay. Jadi kita go through artikel ni. Sekarang to share lah. Kita ada abstract satu perenggan. Kita ada graphical highlight. Sorry, kita ada abstract highlight. Dan kita ada graphical abstract. Ada 3 jenis lah. Okay. Kita tengok dekat introduction. Introduction dia cerita lah. The sustainability of this planet is danger due the rise environmental degradation. Ni dia punya introduction lah kan. Okay, kita nak tengok flow dia. Yang ni kan nak tunjukkan kita memang boleh. Dalam penulisan artikel tak adalah terlalu straight. Macam dalam thesis. Kat sini kita memang dibenarkan nak buat numbering macam ni. Contoh kan. This study address the following question. Inilah dia punya objektif kajian ni. So dia akan tentukan status of recent study. Ni yang tanya tadi kan. Bila kita buat paper SLR, berbuat bibliometrik, salah satu apa yang kita boleh review adalah salah satu ni lah. Tentang status recent study. Okay, nombor 2, kita boleh tengok key generic category and insight of the extant literature. Kita boleh tengok what is the simple generic conceptual model for understanding implementation process of environmental practice in logistics. What are the future challenge? So ada 4 research question kat sini lah. Okay. So kita sambung. Kita teroka lagi apa yang ada dalam artikel ni. So dia masuklah dekat literature review. Habis introduction, masuk dekat literature review. Saya suka nak highlight. Takut you all tak perasan. Last kali, jangan lupa bila kita buat research ni, bila dah nyatakan objektif, kita beritahu kajian ini akan gunakan metadata analisis. Okey, nampak ni. Kemudian dia akan beritahu identify the trend based pada influential authors. Tengok ni, dia akan tengok dapatkan publication, influential authors, country, identify top journal, ada key study in terms of citation, banyak ni, authors, country, top journal, citation. Okay, this study connect analysis answer the rest of the question. The data be collected from Scopus. Dia pakai dua data iaitu Scopus dan Web of Science. Daripada 2009 sampai 2018. Lama juga tu lah, dekat almost 10 tahun lah. And kat sini, the paper aim to review. Ni dia punya purpose dia lah. Research question dah nampak dah kan. Dia punya general purpose dia adalah to review environmental concern in logistics, present insight, understand the current literature, guide, address the future challenge. Sama dengan tajuk dia. Okay. Kemudian dua perenggan yang terakhir ni, dia akan cerita tentang dia punya expected contribution dia. Macam kita dah bincang sebelum ni lah. Kita kena cerita sumbangan kajian dia. Dan perenggan yang terakhir tu, dia akan cerita outline. The rest of study is structured as follow. Section 2 tentang present literature, follow presentation of method. Section 3, Section 4 present the metadata analysis, content analysis. Section 5 conclude present a summary, limitation and future challenge. Okay, kita tengok dekat literature. So dia ada literature lah. So dia dah cerita literature berkaitan dengan logistik ni. Okay. Kemudian dia tunjukkan ada figure yang dia ambil daripada Core and Udin ni. Dia nak tunjuk satu proses generate form of the reverse and closed loop supply chain in the single frame. Tunjuk gambar. And walaupun gambar ni daripada Core and Udin tak ada masalah. Selagi mana gambar itu macam ni kan. Reverse logistics seem to lie within a broader network closed loop supply chain. See figure 1 that the with the implication then reverse logistics. Jadi kalau kita dah baca artikel daripada scholar daripada Core and Udin ni, memang tak ada isu IP, intellectual property, tak ada pula nampak copyright, tak ada nampak pula register dan sebagainya. Tak ada masalah kalau kita nak masukkan gambar rajah ni dalam artikel ni pula. Okay. Okay, sambungan masih dalam literature review, dia buat lagi summary. Jadi tadi dah masuk dah. Ni table yang pertama, summary of previous literature review study. Jadi kita boleh buat kat sini. Nampak dia pecahkan berapa bahagian.
Kita ada artikel, kita ada areas, kita ada scope, kita ada data coverage dan number of article lah. So kat sini lah artikel-artikel daripada Robio, daripada Paul Harrell. Inilah summary previous literature on this study. Okay, dia keluarkan dulu table 1 dia, summary dulu. Okay, kemudian dia katalah ini dia punya gap lah, standard lah. Saya suka baca perenggan yang terakhir sebenarnya. Kadang-kadang ada part yang kadang-kadang best untuk dibaca. Macam inilah. However, very few study cover several area such as reverse logistic, closed loop supply chain, green logistic, environmental logistic in one paper. Jadi kita boleh ambil ayat ni. Kita boleh ambil ayat ni. Jadi bila kita nak buat satu paper SLR, walaupun ni bukan bidang kita, tapi idea nak menulis tu memang kita boleh ambil. This study cover all the areas of logistic that mentioned. Most of the previous study limited of their scope specific fields such as production and operation management. Okay, very few studies extend the scope of the whole field. Okay, the few studies that cover all the area considered by the paper published before 2013. Maksudnya 2012 lah, sebelum masuk 2013. Maksudnya dalam 2012 dia ambil. Meanwhile, discussion environmental concern logistics have been given much importance in the literature. Thus, new literature review paper that consider not only to recent study, but also cover several areas, the entire scope of environmental concern in the logistics of both manufacturing and service industries is essential. Okay, jadi menarik kan? Jadi kita ingat kalau nak menulis artikel, kebetulan hantar kat jurnal ni, ingat perenggan yang terakhir kena tulis research gap. Okay, so kita masuk bahagian method. Okay. The study follow the systematic process, the collecting and analysis the data. The process are called based pada trend field. Kita dah tengok tadi kan, based pada trend field and then year. So dia cerita sikit lah kan, dia punya proses. Okay. So nampak detail ni, dia kata dia akan menggunakan database Scopus and Web of Science database was selected for the data search. The Scopus database hosts journal published by many publishers around the world. Ni dah sebut lah. Kalau sebut Scopus ni ada Science Direct, ada PLOS, IGI, Global, Emerald, Taylor, Springer, Wiley. Okay, dia sebut lah. Kenapa kita kena pakai database Scopus dengan Web of Science tu. Okay, the systematic process of data collection 2009-2018, the table 2. So ni based pada keyword. So keyword search in Scopus database. So dia ada buat filter. Lepas tu ada refine, lepas tu ada buat finalize the content. So kita nampak screening dia daripada 3,946 sampai last kali untuk present content analysis dia cuma ada 334 saja. Okay. Okay. Kemudian dia tunjuk dalam gambar raja. Ini dia tunjuk identification daripada database Scopus. Ada 1,550 untuk data 2009 sampai 2018. Screening 885, eligibility. So ada dapat 334 study on qualitative synthesis. Okay. Study include the qualitative synthesis. Kita ada 334. Sama Yang ni tadi 334 dalam bentuk ni. Maksudnya dia buat dalam bentuk figure. Dalam bentuk table pun dia tunjuk 334. Okay. Okay, kemudian dia masuk cerita bahagian keempat adalah observation and recommendation. So dia ceritalah dia gunakan metadata analysis. Metadata analysis aim to answer the first question. What the status of recent paper? Okay, dia ceritalah. Publication by year. Tengok ni, figure 3 nanti kita tengok. Publication by journal. Nanti kita tengok juga kat figure 4. Jadi figure 3 ni publication environmental concern in logistic. Nampak graf ni tunjuk. Meningkat lah. Maksudnya publication dalam bidang environmental ni meningkat. Okey, kemudian publication by authors. Okey, sebelum tu lah ni figure tadi. Publication by logistic journal. Paling banyak sekali bidang apa? Bidang logistik ni jurnal paling banyak sekali publication ni adalah Journal of Cleaner Production. Tadi salah satu yang kita tunjuk tadi pun memang bidang Journal Cleaner Production. Yang kedua International Journal Logistics System Management. Kemudian International Journal Production Economy, International Journal Production Research, Resource Conservation Recycling, Computer Industrial Engineering, Sustainability, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, International Journal of Cycle Distribution, International Journal of Supply Chain Management. So ni lah number of paper lah. Yang banyak ni number of paper. Paling banyak lah Journal of Cleaner Production. Yang ni impact factor top influence journal. Ni lah impact dia lah. Dia tunjuk impact factor kan. Impact factor untuk Web of Science.
Scopus pakai set score, ni ada SJR dengan number of paper lah. Dia summary yang ni. Publication by citation, publication by country. Ni contoh top 10 authors. Ni author-author dalam bidang logistik ni. Ni lah author dia. Jolai, Hall, Fate, Diabit, Abdul Kadir. Ni top 10 lah. Okay. Alright. Kemudian ini the top most cite papers. Ni paper yang paling banyak dapat citation lah. So artikel pada tahun 2015 ni dapat 465 ni. Paper Govindan ni lah. Tengok paper dia. Reverse Logistics, Closed Loop Supply Chain, A Comprehensive Review to Explore the Future. Ni paling tinggi sekali. Nampak? Paper yang berkaitan metadata analisis ni paling banyak dapat. Paling banyak dapat citation. Jadi penting buat paper comprehensive review ni senang dapat citation. Paper 2 stakeholder pressures berkaitan dengan kuanti ni, dia buat mandating effects. Kemudian operation research green logistik, dia buat overview. Survey, ni buat survey pun tinggi juga. Ada past and future trend. Tengok yang tajuk-tajuk yang dapat banyak citation, tajuk dia sempoi-sempoi je. Survey, lepas tu past and future trends. Ni tadi comprehensive review on the explore the futures. Okay, ni next paper lain lah. Okay, kemudian ni dia most common words used to the title. Ni buat analisis ni kita boleh buat. Okay, sebelum tu dia tunjuk gambarkan 15 country lah. Malaysia dalam ranking jugalah. China nombor 1. Kalau Malaysia nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So Malaysia top rank jugalah dalam bidang logistik ni. Atas China, India, US, Brazil. Okay. So ini adalah most common word used of the title. Paling banyak. So saya suka sebenarnya analisis by words ni. Dengan tengok dekat abstract, perkataan yang paling banyak yang disebut dalam abstract untuk bidang ni paling banyak logistik lah. Yang kedua keyword mahal dia paling banyak dalam ni adalah reverse. Ketiga model, network, design, green, product, system, waste study. Jadi study ni mungkin tak sesuai lah kan. Dia umum. Dan dalam kes ni faham lah siapa yang dalam bidang logistik kalau nak buat tajuk ke keywords ke apa, inilah perkataan-perkataan yang kena dipertimbangkan. Okey. Kemudian dia ada buat common keyword, dia buat ni yang saya katakan words cloud. Kita boleh gunakan words cloud nanti. Tak silap saya ada minggu-minggu tak? Minggu-minggu yang kita hari ni lah yang cover 2 jam ni, ada yang kita akan tunjukkan macam mana nak buat words cloud. Nanti kita akan tunjuklah sesi yang akan datang, nanti kita akan tunjukkan macam mana nak buat words cloud ni. Nampak? Perkataan yang paling banyak digunakan adalah logistik. Kita nampak atas tadi kan? Yang paling kerap kat sini adalah logistik. Yang kedua reverse. Paling sikit study. Tengok logistik, reverse, model. So paling tinggi tulisan tu dah banyak lah. Logistik, reverse, model. Ni perkataan yang paling banyak, jadi tulisan tu semakin besar lah. Okay. Okay. Ni words cloud for most common words. Okay. Kemudian frequent use keyword. Inilah contoh frequent use keyword yang paling banyak sekali kalau nak hantar jurnal bidang logistik ni, of course lah reverse logistik paling banyak sebenarnya, bukan logistik. Ni nampak ni, bila nak buat keyword pun sangat penting. Ni topik-topik ni sesuai dengan logistik lah. So kalau siapa buat topik logistik ni, recycling, okay. Supply chain, okay. Sustainable development, okay. Decision making, okay. Optimization, waste management, green logistik, okay. Ni publication by institute. Ni lah universiti-universiti lah. Universiti The Sidons University of Tehran. Ni lah universiti-universiti Hong Kong, okay. Ni lah kalau kata nak tahu dalam bidang logistik ni antara universiti-universiti yang hotel-hotel lah. Kat sini tak ada lah. Saya pun tak ada universiti yang saya tahu, ada universiti yang saya tak tahu, okay. Okey, kemudian ni cerita tentang lain pula contribution by subject area, reverse, green, closed loop, and environmental logistics. So ada contribution by major subject area. So tengoklah kalau social science ada berapa persen, kan paling besar social science lah, agriculture. So actually dalam bidang ni yang paling banyak dalam bidang apa? Engineering ada 20%, 6% dalam social science. Paling tinggi kat sini dalam bidang logistik jatuh dekat engineering lah 20%. Sorry. Business management and accounting ada 21%. Ni bidang-bidang dia lah. Yang besar bidang business management accounting, bidang engineering, environmental 10%, computer pun 10%, decision science 13%. Itu yang besar-besar lah. Okay, kemudian ni masukkan comparative picture, reverse, green, close, environmental logistic cross area. Ni tunjuklah number of sub-discipline. Kemudian dia buat content analysis. Dia nak buat content analysis tu salah satunya sebab dia nak keluarkan conceptual dan theory development.
Okey. So dia ceritalah kat sini. Kemudian ada drivers and barriers. Kat sinilah yang 334 paper tadi dipecahkan 6 kategori lah. Konsep, drivers, model, assessment. Jadi dapat total 334. Dia kategorikan dalam 6, ada 6. Kemudian dia cerita tentang presentation, optimization model. Dia macam ni lah. Ini ada different category under driver and barriers. Okay, kemudian optimization models. Okay, yang ni dia buat apparent the max model past studies. Okay, inilah rupa conceptual model yang dihasilkan. Dalam kajian ini bukan sekadar untuk dia nak buat review, tetapi last kali dia keluarkan conceptual model. Yang adalah factors, ada barriers and driver. Environment practice, ada optimization model. So ada reverse logistic, closed logistic, green logistic, ada environmental logistic. Kemudian performance dia pakai maximum pollution, optimum economic gain, increase their efficiency. Kemudian buat conclusion and future of study. Selesai. Ini contoh paper yang kita kata melihatkan beberapa teknik dalam review, dan juga ada macam-macam, ada table, ada figure, ada status, ada analisis, keluarkan conceptual model. Jadi ini salah satu contoh artikel yang perlu ada dengan kita lah. Dalam satu artikel macam-macam dia tengok. Kadang-kadang effort yang dia buat ni, kadang-kadang kalau tanya saya dia boleh hasilkan 2-3 artikel. Tapi dia blend semua tu dalam satu artikel saja. Jadi kita kena belajar menulis artikel dalam bentuk review ni, dalam paper dalam bentuk literature review ni, supaya kita boleh menambahkan jenis artikel yang kita boleh terbit. Lagi-lagi kita masih lagi stage dalam literature review, kita belum lagi jauh. Jadi sebelum proposal defend pun kita dah boleh hasilkan artikel. Jadi kalau kita santai-santai, kita tak ada research grant, tapi nak tulis artikel pun ni salah satu kaedah yang bagaimana kita dapat menggunakan maklumat-maklumat yang ada, boleh access journal untuk kita boleh terbit publish artikel. Tapi sangat penting di sini adalah, tip di sini adalah kena tahu jurnal. Macam ni lah, nama jurnal dia adalah International Journal of Logistic Research. So kita nak buat literature review pun topik yang berkaitan dengan logistic research lah. Jadi pemilihan jurnal sangat penting dalam menghasilkan satu bentuk artikel dalam bentuk literature review. Sama ada SLR ke, systematic review ke, bibliometric ke, semua tu penting untuk kita make sure that jurnal ni dia logik dia. Kalau nak tengok logik nampak nama jurnal ni International Journal of Logistic Research Application. Cuba tengok reference. Kita tengok reference paling banyak jurnal apa dia cite. Jurnal dia lah yang paling banyak. Ni jurnal cleaner production banyak. Okey, ni green logistic. Ni tengok cleaner production untung kat sini. Dia paling banyak dapat citation kat sini kan. Tapi jurnal ini sendiri pun banyak. Okey. Kalau tengok daripada atas lah banyak berapa muka surat. Kalau tengok kat sini nampak nombor 1 dah cite jurnal ni. Nampak ni. International Journal of Logistic Research Application. Betul ke nama jurnal ni? Takut saya silap tadi, lupa dah. Apa nama jurnal ni? Betul lah. Application kan. Jadi nombor 1 ni memang dah match dengan jurnal ni. Jadi kita ni kalau nak saya besarkan sikit lah. Kita ni kalau nak make sure artikel kita dapat terbit, make sure kita kena cite jurnal yang kita nak hantar ni. Kan? Macam saya selaku reviewer, editor, saya akan tengok quality reference ni. Ni pakai Journal Production Economic OTAI. Dan you pakai Scopus database, quality lah semua reference ni. Semua jurnal ni kebanyakan ni adalah Scopus journal. Jadi maksudnya kita tidak ada masalah tentang quality wise dengan kita punya reference ni. Dan kita pun memang secara wajar ni memang akan cite jurnal ni lah. Tapi yang paling banyak kat sini jurnal berkaitan dengan cleaner production economic. Macam disebut tadi lah. Kan? Tapi jurnal ni pun ada juga. Kan? Jadi jangan tak cite jurnal ni sebab kita nak hantar jurnal dia, jadi kena cite jurnal dia lah. Dekat sini pun tak banyak tapi ada lah. Kita pun kalau tanya saya, kalau kita nak first time nak hantar jurnal dengan dia, kalau boleh cite jurnal dia lah. Kan? Dan tak banyak tapi ada. Memang tak banyak, paling banyak dekat cleaner production lah. Kan? Ada tapi masalah. Tapi the good start lah for jurnal ni. Kan? Bila dia dah dapat terbit ni, banyak orang cite jurnal ni lah pula. Kan? Okay. Kalau mencari ni ada lagi ni. Takkan satu je. Dia cite jurnal ni mungkin ada lebih daripada satu. Kan? Alright. Ada soalan? Nak tanya apa-apa boleh tanya. Kan? Sebelum
sebelum kita tutup kelas malam ni. Okay. Alright. Ada soalan? Boleh bawa kan? Okay. Saya cuba tunjuk satu lagi artikel. And kalau kita sempat, sekejap saya buka. Yang ini. Okay. Ini paper review lah kan. Ini paper cleaner production. Yang ni macam kita ambil tajuk umum sikit lah kan. Yang mostly semua orang boleh faham lah. Okay yang ni. Boleh nampak Okay. Industry 4.0. Saya nak buat how is it defined from social technical perspective and how much sustainability is include. Ini a literature review. Yang ni tulis oleh Germany. And so dia ada abstract. Abstract. Okay. Kemudian ada content. Jangan risau ini yang tiba-tiba ada table TOC macam ni. Ini bukan kita yang buat. Ni biasanya editor yang buat. Kita buat macam biasa je, ikut format macam biasa. Kadang-kadang konten ni dia yang buat. Tapi bagus untuk kita. Kita tengok kat sini ada introduction, ada material and method, ada result. Dia pecah kategori by human, by technology, by organization. Kan? Dia dah buat TOC senang lah untuk kita. Kan? So dia punya outline. Ada lagi kat bawah tak perasan. Dia ada lagi sambungan kat bawah tu. Dia ada kategori overreach features. Kemudian ada discussion, conclusion, funding sampailah dekat reference. Okay. Generally dia yang set up. Kita buat macam biasa je. Okay. So introduction, ada material method. Method ni kita akan buat literature review lah. On the perception on the concept industry 4.0. So adalah sub-sub topik dia. Okay. Kemudian ni buat table simple je. Jadi janji penting sebuah dengan mewujudkan table tu penting dalam artikel. Macam inilah. Block. System level is classification scheme. Dia kata system level dia ada product, process, enterprise, value chain and customer. Okay. Dia dah masuk dekat sini. Masih lagi dekat point nombor 2. Dapat result. Okay. So ini kalau kita nampak dekat atas ni kebetulan nampak. An example. The keyword connected was assigned the key features interconnectedness, lagi integrated, integration, flexible, flexibility, adaptive, adaptability, tu keyword dia. Okay. Alright. Ini dah dapat dah. Ini block effects. Okay. Ini descriptive data dia. Jurnal artikel jumpa 40, conference paper ada 6, research report ada 2, practitioner white paper ada 3. So dia pecah kategori lain lah. Okay, ni dia pun buat words cloud. Dia pun pakai words cloud. Dah 2 paper dah kita tengok kat sini dan pakai words cloud. Jadi kita akan ada satu sesi nanti. Saya akan cover macam mana nak buat words cloud. Kan? Bukan apa, kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak buat figure kan. Jadi dengan gunakan wording ni boleh buat. Ni base pada ni. Cloud 50 most often used word within category human. Kan? So the rank features industry by category human, technology and organization. Inilah paling banyak sekali kalau tengok kat sini, kalau dia related ni paling tinggi sekali adalah perkataan manufacturing lah. Kan. Okay. Ini communication lain-lain, kategori lain-lain pula. So ini buat juga. Nampak ni manufacturing paling tinggi. Kan saya sebutkan dia kan, manufacturing paling tinggi, paling besar tulisan dia. Okay, cerita pasal macam-macam lain-lain lah sub-sub topik dia. Ini sama juga kan. Manufacturing juga. Okay, efficiency. Okay, saya laju sikit lah. Sorry. Kemudian dia ada buat summary on sustainability, key features, number of sustainability related text, fragment of category and dimension. Okay, lepas tu funding. Last lah, conclusion habis. Ni paper yang macam ni. Okay, saya stop share. Okay, last satu lagi. Sempat tunjuk satu lagi. Saya tunjuk ini. Okay, ni last lah last antara artikel yang kita nak bedah. Untuk artikel, especially untuk literature ni lah kan. Kalau untuk research artikel rasa semua dah familiar dah. Kan? Okay.
Boleh nampak saya besarkan sikit artikel ni. Sorry. Okey, paper seterusnya nama tajuk artikel ni adalah Strategic Management Accounting. So yang ni lebih kurang 20 banyak sekali muka surat dia kan ni kan. So ada lebih kurang ada 109, betul ke ni? Ke saya silap ni? Oh tak, tu muka surat dia. Dia lebih kurang ada 24 muka surat. Okey. Strategic Management Accounting Practice. Ni tajuk dia. Yang bawah ni kita ambil je a literature review and opportunity for future research. Nak pakai tajuk ni boleh. Tukar tajuk lah, tajuk apa nak buat. Okey. Kenapa dibuat tajuk Strategic Management Accounting Practice? Kita tengok nama jurnal dia lah. Nama jurnal dia adalah ASEAN Accounting Research. Betul lah. Dia buat konten dalam bidang accounting, dia hantar jurnal kat accounting. Ni melibatkan Bangladesh dengan Australia. Okey. So kategori kat sini paper kategori literature review. Okey. Dia adalah introduction dia. Okey, kita cepat sikit lah kan. Introduction, kita tengok flow dia. Introduction. Okey, kemudian dia masuk dekat review method. Dia cerita review method lah. So method kat sini dia pakai the present review indeed employ a mixed method approach lah. Kan. Okey, finding dia dalam bidang accounting, dalam bidang strategic management accounting, yang paling banyak kat sini ada macam-macam jenis accounting organization change, ada accounting organization society. Okey. Lepas tu kat sini structured literature. Dia boleh buat structure literature ni. Dalam strategic management accounting practice tu ada dua, iaitu in context developed economy, in the context developing economy. So dia ada adoption status SMA technique, perceived benefit, lepas tu dia keluar factor to influence. Kadang-kadang kita boleh keluarkan tau, macam structured ni berdasarkan paper kita review saja. Bila kita conclude summarize, kita boleh keluarkan structured literature. Okay. Ni lain-lain lah ni. Yang ni dalam bentuk status strategic management accounting ni teknik. Okay, ni apa pula? Benefits. Okay. Ni banyak dalam bentuk landscape ni. Kan? Ni factor influence. Okay. Kita skip ni. Okay, banyak sekali kan. Kalau ikutkan table, dah table ke berapa dah ni? Kan? Table yang ke-5. Okay. So ada table lagi. Table yang ke-6. Summary of finding. Okay, guna last sekali conclusion. Kan? Nanti tak apa, nanti saya bagi link ni Jadi kalau you all nak dapat full artikel ni, nanti saya bagi full artikel ni semua. Okey. Boleh dah tu Okey, kita buka sebarang pertanyaan lagi kalau nak tanya. Apa-apa lagi soalan boleh tanya jadi cukuplah kita tunjukkan 3 artikel ni. Kalau you nak, saya boleh bagi link dia. Nanti you boleh dapatkan link ni, boleh tengoklah anda dapatkan full text je kan, boleh dapatkan full text dia. Okey. Kita tak ramai dah. Dah makin kurang dah. Tinggal 11 orang je. Okey. Ada apa-apa soalan untuk malam ni? Malam ni kita cover 2 topik. Iaitu 2 jenis artikel. Iaitu research artikel dengan literature review artikel. Okey, dalam konteks research artikel biasa. Maksudnya bila kita dah dapat data, nanti kita kumpul data. Bila kita analisis, dapat result, finding, kita akan buat discussion, buat conclusion. Ada reference, kalau letak appendix boleh. Letak belakang appendix tu, letak soalan interview, letak soal sidik pun boleh letak kat appendix. Sebab ini adalah real data. Okey, jadi kita boleh seawal mungkin untuk hantar artikel berbentuk paper berbentuk research ni adalah dalam konteks pilot study. Bila kita ada data pilot study, dah kita boleh terbitkan artikel berbentuk penyelidikan atau original ni. Okey. Kemudian tadi paper yang kedua adalah berbentuk literature. Ada yang guna systematic review, systematic literature review, ada guna scoping review, ada guna comprehensive review, ada gunakan bibliometrics, relatekan bibliometrik dengan content analysis. Okey, kita dah tunjukkan tadi sedikit bedah 3 ke 4 tadi. Okay, kita tengok macam mana idea dia, macam mana betul lah memang paper literature review ni memang kena buat summarize dengan sintesis tu, tak cukup dengan teks, kena ada banyak jadual, kena ada banyak figure, ada banyak visual. Macam tadi kan pakai voice view dalam bibliometrik, gunakan words clouds tadi nak keluarkan, nak menampakkan dengan wording tu. Sebenarnya lagi besar tulisan tu maksud lagi kerap, lagi frequent perkataan itu dijumpai, tak kisahlah dekat abstract ke keyword dan lain-lain. Okey, jadi kalau penulisan literature review tu bermaksud kalau kita tengah buat literature dah boleh terbit artikel lah.
Kalau artikel bentuk penyelidikan, paling tidak kena selesai pilot study baru boleh buat artikel penyelidikan. Okey? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan, saya rasa itu saja untuk malam ni. So esok lagi banyak lah. Esok adalah additional, ada lebih sikit esok sebab malam ni cuba nak kenal-kenal dulu, kita nak start dulu 2 je. Iaitu artikel penyelidikan dan literature review. So besok lagi senang lah. Maksudnya graf tu semakin mudah lah. Macam esok paper conceptual lagi senang daripada paper literature. Paper general review lagi senang daripada paper bentuk conceptual maupun literature. Jadi dari sudut teknikal dia, kalau saya boleh buat ranking antara yang ambil masa dan juga kena ada banyak elemen dalam penulisan artikel, nombor 1 adalah research article. Jatuh pada kompleks kepada easy lah kan. Kompleks research article. Nombor 2, paper bentuk literature. Okay, nombor 3, conceptual. Okay, nombor 4 jatuh dekat general review. Jadi general review tu kita akan bincang besok dengan conceptual plus dengan short communication juga. Okay. Okay, tak ada apa-apa Kalau tak ada apa-apa, saya rasa stop sampai sini. Minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan sedikit ilmu berkaitan dengan jenis artikel jurnal. Saya harap semuanya dapat manfaat dan dapat idea lah selepas ini untuk menuliskan artikel yang banyak dengan melibatkan pelbagai jenis artikel dan juga merujuk pada progres yang ada Tak perlu tunggu ada result yang sebenar baru nak tulis artikel. Maksudnya kita ada lagi beberapa jenis artikel yang kita boleh terbit sebelum kita collect data, sebelum kita keluarkan framework. Maksudnya belum ada research framework boleh buat general review. Dah ada summary boleh buat paper SLR, paper literature review. Dah habis literature boleh buat paper conceptual. Dah ada paper pilot boleh buat paper research original. Jadi dah ada data lagilah banyak. Jadi kita boleh menulis artikel seawal mungkin lah. Tak perlu tunggu di saat-saat akhir baru nak terbit artikel. Okey, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat berehat semua. Terima kasih.